InsyaAllah kita akan mula sekejap lagi Kita tunggu sekejap kawan-kawan kita insyaAllah. Astagfirullahaladzim. Jadi insyaAllah pada hari ini kita akan sambung sikit tajuk yang lepas semalam. Dan insyaAllah kita akan cuba mulakan dengan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Adjust sikit. Ada getah. Baik, insyaAllah sementara kita tunggu ada soalan-soalan, kokot ada siapa-siapa yang ada apa-apa. Macam mana, dengar ke? Clear ke suara ni? Clear Berapa orang ni? Tak nampak. Mata tak nampak. InsyaAllah Abu Ahmad ada pengajian percuma. Ya, insyaAllah. Kita tunggu sikit lagi, insyaAllah dalam 9:30 kita start. Dengar sana di sebelah sana dengar clear Pendengaran semua okey, suara okey insyaAllah. Saya tengah tengok ni sekejap
Okey, insya-Allah kita sama-sama mulakan dengan Ummul Quran Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pertama-tama marilah sama-sama kita panjatkan, dalamkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan keizinan Allah, dengan kasih sayang Allah, kita diberikan peluang, kesempatan, walaupun mungkin kita masing-masing dalam suasana-suasana yang berbeza-beza. Ada di kalangan kita yang dalam keadaan tenang, dalam keadaan yang baik, sihat. Ada di kalangan kita yang mungkin sedang sakit ataupun mungkin sedang dalam keadaan diuji dengan kesusahan, dengan kepayahan. Jadi kita dalam suasana apa pun, kita sentiasa nak merasakan bahawa segala-galanya adalah merupakan daripada Allah, dan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kepada kita ujian-ujian itu. Tentulah dia membawa kepada kekuatan, membawa kepada kebaikan. Kita ada 4 suasana dalam hidup kita ni, ada 4 suasana. Yang pertama sekali ialah suasana macam malam ini, contohnya kita diberi peluang oleh Allah untuk mendapatkan amalan. Kita boleh melaksanakan amal taat kepada Allah. Kita buat benda yang baik, yang Allah suka, ibadah. Maka suasana ibadah ini, bila kita diberikan oleh Allah SWT kekuatan untuk melaksanakan ibadah, maka hendaklah kita merasakan bahawa inilah peluang kasih sayang, tanda Allah SWT menyayangi kita. Allah pilih kita untuk berada dalam suasana-suasana yang baik. Maknanya kalau kita boleh sembahyang contohnya, kita nak rasa bahawa sembahyang tu bukan kita yang kuat, yang terror, tapi nak rasa Allah yang bagi taufik, kekuatan, kemampuan untuk kita solat, untuk kita baca Quran, untuk kita puasa. Maka kita pun bersyukur pada Allah. Jadi apabila kita berada dalam keadaan taat, kita nak ada rasa rendah diri. Kenapa kalau kita tak rendah diri ketika kita beribadah? Tentulah kita akan takjub dengan diri kita. Ada sifat ujub, kita rasa kita baik daripada orang. Ini rosakkan amalan kita. Kita rasa riak, lebih baik daripada orang. Kita tunjuk-tunjukkan kat orang, ataupun kita nak merasakan bahawa kita lebih baik, sehingga kita menghina orang, takbur. Maka kita nak kena rasa bila Allah bagi peluang kita ibadah, kita rasa ini adalah taufik daripada Allah. Maka kita pun rasa rendah diri, tawaduk. Contohnya, kalau kita berada dalam keadaan orang puji kita, kita buat baik, orang puji kita. Kita nak rasa pujian itu daripada Allah. Allah Subhanahu Wa Taala menyampaikan pujian melalui orang tersebut, maka kita pun rendah diri. Kita pun kata alhamdulillah, sungguh-sungguh dan semuanya daripada Allah. Allah yang berhak untuk dipuji. Kita tak rasa pun kita yang berhak untuk dipuji. Allah yang bagi. Kedua, suasana yang kedua dalam hidup kita ialah suasana kita diberikan oleh Allah kesusahan. Suasana ujian yang payah. Suasana mungkin kita kehilangan sesuatu yang kita sayang, kehilangan sesuatu yang kita suka, sesuatu yang kita punya, yang kita rasa ada dekat kita, kita punya. Maka apabila kita berada dalam suasana demikian, kita nak kena rasa bahawa Allah SWT sedang menguji kita dengan kehilangan sesuatu, maka kita nak kena sabar. Jadi kita ubudiah kepada Allah dengan kita sabar. Kalau tadi ubudiah kepada Allah dengan kita tawaduk pada dia, kita rendah diri pada dia, bila kita boleh ibadah tadi. Maka sekarang ni bila Allah uji pula dengan kesusahan, maka kita pun nak kena sabar. Kenapa sabar? Kerana itulah perintah Allah. Kita boleh nak ibadah juga pada Allah, ubudiah. Yang ketiga ialah suasana nikmat. Allah SWT bagi kita nikmat. Allah SWT memberi nikmat kepada kita, dan pada masa itu Allah SWT memberikan sesuatu yang kita suka, yang kita seronok dengannya. Maka apa yang kita kena buat?
Masa tu kita nak kena syukur. Syukur sangat. Kita nak rasa kasih sayang Allah. Maka kita pun boleh bersyukur. Bila kita syukur tu, alhamdulillah, kita pun beribadah pada Allah dengan suasana yang diberikan ni. Yang akhir sekali, suasana yang keempat, Allah bagi kita tercampak dalam maksiat. Kadang-kadang kita terlupa, kadang-kadang kita terlalai, kadang-kadang kita terperangkap dengan suasana kawan-kawan. Kita terperangkap, kita buat maksiat yang biasa kita buat. Ataupun kita buat maksiat yang baru yang tak pernah kita buat. Jadi apabila kita dalam keadaan berdosa, macam mana nak berubudiah pada Allah? Macam mana nak beribadah pada Allah? Macam mana nak mentarbiah diri kita? Bila kita sedar je kita dosa, kita sedar je kita buat salah. Kita buat salah depan Allah, maka pada ketika itu kita nak kena rasa apa? Nak kena rasa perlu untuk nak menyesal, berhenti, taubat kepada Allah. Jadi taubat ketika kita buat salah tu, taubat ketika kita buat maksiat ataupun kita terjerumus ke dalam suasana yang tidak disukai oleh Allah tadi, Allah izin benda tu berlaku, Allah izin berlaku. Maka kita nak kena perbaiki. Pada masa itu juga kita berhenti. Teringat aja kita berhenti. Tak payah nak sambung-sambung dah. Kalau kita berhenti, itu tanda kita taat pada Allah. Dan bila kita berhenti buat maksiat tu, kita menyesal, maka kita pun tinggalkanlah maksiat tadi tu, kita gantikan dengan benda yang baik. Jadi ini 4 suasana yang sentiasa ada dalam hidup kita. Maka dalam keadaan 4 suasana, dalam keadaan suasana apa pun yang berada dalam hidup kita, sama ada suasana kita sedih, suasana kita suka, suasana kita beramal dan sebagainya, maka pada ketika itu hendaklah kita sama-sama merasakan perlu untuk kita terus menerus berubudiah kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, saya nak mulakan pada malam ini dengan satu hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam ini berkenaan dengan kedatangan Al-Masih Dajjal. Semalam saya dah menggambarkan kepada tuan-tuan dan puan-puan sekalian bagaimana kita ada 4 tanda-tanda yang besar yang Dajjal tu akan sampai. Ini semua hadis sahih. Jadi yang ini saya nak baca ni pun hadis sahih juga. Jadi 4 tanda yang besar ni ialah menunjukkan kalau berlaku benda tu Dajjal dah dekat sangat atau Dajjal dah ada. Jadi jumhur ulama yang mengkaji menggambarkan bahawa Dajjal sudah ada. Cuma dia belum isyihar lagi. Jumhur ulama yang mengkaji. InsyaAllah kalau ada kesempatan kita akan tunjukkan. Nah, sebut kat sini, Dajjal digambarkan telah pun ada, cumanya dia belum keluar. Dia belum mengisytiharkan. Ini pandangan ulama lah. Jadi di sini kita melihat bagaimanakah, bilakah Dajjal akan keluar. Maka di riwayat ni, hadis ni agak panjang. Saya bacakan makna dia saja. Diriwayatkan terjadi, dikisahkan oleh Abdullah bin Umar bahawasanya dia telah berkata, satu ketika kami berbincang-bincang, duduk di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi satu ketika sahabat-sahabat berbincang-bincang dengan di depan bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang apakah dia ujian, fitnah. Apa fitnah yang ada di hadapan kita ni? Maka dia dijawab oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, apakah fitnah-fitnah itu? Maka Rasul menyampaikan banyak fitnah-fitnah atau ujian-ujian yang ada. Kemudian baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebut tentang fitnah ahlas. Fitnah ahlas. Maka seorang sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, apa maksud fitnah ahlas itu?" Maka dijawab oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, iaitu fitnah pelarian dan peperangan. Jadi fitnah pelarian dan peperangan. Jadi pelarian peperangan ni adalah termasuk dalam ujian yang telah pun disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika itu. Walaupun masa itu sahabat-sahabat semua dah rasa tenang dah elok dah. Dah keadaan negara Islam dah ada. Kemudian lepas itu akan ada satu fitnah. Yang pertama tadi fitnah pelarian dan peperangan, peperangan. Yang kedua ialah fitnah as-sara', iaitu kotoran ataupun asap yang berasal daripada bawah kaki seseorang. Daripada ahlul baitku. Ia mengaku daripadaku padahal bukan daripadaku, maka sesungguhnya waliku hanyalah orang-orang yang bertakwa. Jadi fitnah yang kedua ini ialah apabila ada berlaku sesuatu perkara di pada satu zaman itu akan ada orang mengaku sebagai ahlul bait. Dia kata kami ni daripada keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kami ni daripada ahlul bait. Main dia cakap sebut macam-macam lah. Menggunakan nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengaku dirinya sebagai daripada Rasul, kan? Tetapi ada kekotoran ataupun asap di bawah kakinya. Maknanya ada perkara banyak benda syubhat. Banyak benda-benda yang kita kata merepek lah. Benda-benda yang tidak sunnah. Tapi dia mengaku dia sebagai ahlul bait.
Dia mengaku dia sebagai orang yang mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kena selawat, kena buat macam-macam. Tetapi yang dia amalkan itu bukan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dia mengaku daripadaku, dia mengaku itu daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, padahal bukan daripada aku. Ini fitnah as-sara. Kerana sesungguhnya waliku, orang yang memperjuangkan agamaku ataupun wali dia, pembantu Rasul sallallahu alaihi wasallam, hanyalah orang-orang yang bertakwa. Orang-orang yang bertakwa. Kemudian manusia bersepakat pada seorang seperti bertemunya pinggul di tulang rusuk. Jadi maknanya nak sebut kat sini, sebenarnya orang yang di akhir zaman ini, di zaman kita ni terutamanya, ada orang yang mengaku dia mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mencintai ahlul bait, dia kata. Kami ni ahlul bait. Kami daripada kumpulan ahlul bait. Tapi sebenarnya dia di kaki dia, kata Rasul, di bawah dirinya itu ada banyak kekotoran dan banyak asap. Asap digambarkan benda syubhat, benda yang sebenarnya bukan sunnah daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini kita kena berhati-hati. Ini fitnah as-sara, fitnah as-sara. Dan kemudian selepas daripada fitnah itu, maknanya kita dah berhadapan sekarang ni. Banyak orang mengaku ahlul bait. Dia buat macam-macam. Tapi kadang-kadang benda itu bukan sunnah, tetapi bid'ah ataupun benda yang khurafat. Yang kadang-kadang kita tengok balik betul-betul, ini tak ada pun dalam ajaran Rasul, tapi dia buat. Tapi oleh kerana nampak macam dia ahlul bait, keluarga Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka orang pun ikut dia, pakat-pakat ikut dia, maka ada banyak gelaran pada mereka. Ini fitnah yang besar. Rasul gambarkan selepas daripada fitnah-fitnah yang pertama tadi, ahlas, fitnah di mana berlakunya peperangan, berlakunya pelarian, kemudian berlaku pula fitnah, iaitu fitnah dari kalangan orang yang mengaku sebagai ahlul bait. Dan kemudian selepas itu, kan, berlaku satu fitnah yang disebut duhaimak. Fitnah duhaimak, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang tidak membiarkan ada seorang dari umat ini kecuali dihentamnya. Maknanya semua manusia kena. Semua manusia kan kena fitnah ni. Ini penting kita kena faham. Jadi zaman yang disebut oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam tu dah dekat, dah berlaku dah pun. Fitnah pelarian dan peperangan dah berlaku, sedang berlaku, dah berlaku, sedang berlaku. Dan fitnah ahlul bait pun sedang berlaku sekarang. Banyak orang mengaku sebagai ahli keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ahli keluarga Rasulullah, keturunan sekian. Dan kemudian banyak pula sunnah-sunnah yang dikata ini sunnah, ni sunnah, ni sunnah. Bila kita tengok semula rupanya bukan sunnah, tetapi hanyalah merupakan fitnah, ujian. Maka orang ramai ikut dia. Maka kata Rasul, mereka ni bukan daripada ahlul bait aku, bukan daripada keluarga aku. Orang yang menjadi ahli keluarga aku, dia kata orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa. Kemudian selepas itu, kata Rasul, berlaku fitnah duhaimak, yang tidak akan melepaskan walaupun seseorang, melainkan semua kena. Maknanya tak kiralah dia siapa. Fitnah duhaimak ini, dihentamnya semua, ditamparnya semua. Setengah hadis yang dikatakan sebagai, dimaksudkan dengan ditampar, dihentam, disentuh. Sehingga di kalangan mereka ada yang berkata, dah selesai dah. Dah selesai dah, tak ada dah. Dia tak ada dah, kita kata fitnah ini dah habis. Maka justru itu dia berlanjut lagi, masih lagi ada pada masa itu. Jadi apa maksud fitnah duhaimak ini? Fitnah duhaimak ini disebut sebagai gelap gelita. Digambarkan sebagai gelap gelita. Kalau saya nak tengok di sini, dihurai oleh para ulama kita, dikatakan fitnah, fitnah yang gelap pekat. Gelap gelita. Gelap gelita pekat. Tidak ada seorang pun melainkan akan dihentamnya, akan ditamparnya. Apa maksud gelap gelita di sini? Dan ulama dia huraikan, dia kata apa? Maksud gelap gelita di sini ialah kalau kita bayangkan dalam keadaan orang duduk dalam keadaan gelap gelita, apa berlaku? Yang pertama sekali, dia tak nampak apa dia nak buat, dia tak tahu kat mana dia. Dia tak tahu kat mana dia. Yang mana satu nak ikut? Jalan yang ini ke, jalan yang itu ke, dia pusing kiri, pusing kanan, sama je. Gelap, tak nampak apa-apa. Kemudian dia keliru. Dia keliru mana satu yang betul, mana satu yang tak betul ni. Semua orang pakat cakap betul belaka. Dia tak tahu, gelap gelita. Kemudian pada masa itu juga ketakutan. Bila kita berada dalam gelap, ketakutan. Ancaman-ancaman ketakutan. Kita duduk dalam gelap gelita, kita tak tahu ada binatang ke, kita terpijak apa ke, kita terlanggar batu ke, kita termasuk gaung ke, tak tahu. Tidak ada arah tuju. Maknanya
Cahaya yang ada di hadapan kita tak ada. Seolah-olahnya begitulah. Jadi sebab semua orang kena, maknanya semua orang akan berada dalam keadaan fitnah duhaimah ini. Sehingga ada di kalangan orang-orang Islam tadi kata apa? Sampai satu peringkat, tak ada dah kot, dah okey dah kot sekarang. Kita dah ada orang sekian-sekian, kita boleh ikut, kita boleh follow dia. Kan? Maka sesungguhnya fitnah itu belum lagi habis. Masih ada lagi. Sehinggalah, tengok apa Rasul sebut. Penting, hadis ni sangat penting. Sebab tu saya baca pada malam ini. Sehinggalah dia kata apa? Maka berlanjutanlah ia sehingga seorang laki-laki yang beriman. Orang Islam. Pada pagi hari dia beriman. Pada petang hari dia menjadi kafir. Gelap gelitanya, pekatnya. Kejahilan yang ada, ketakutan yang ada. Mungkin dia diancam. Diancam dengan berbagai-bagai. Kita akan sentuh sikit sekali lagi. Diancam dengan berbagai perkara. Maka takutnya dia kepada ancaman tersebut. Ataupun jahilnya dia tidak ada panduan dalam kehidupan dia itu. Maka dia boleh beriman di siang, di pagi hari. Dan dia menjadi kafir di petang hari. Sehingga manusia terpecah dua. Jadi pada masa itu, manusia terpecah kepada dua kumpulan. Kumpulan yang beriman, yang tidak ada padanya sifat-sifat munafik. Kata Rasul apa? Fitnah duhaimah ini menyebabkan orang Islam terpecah dua. Yang pertama, dia kata, orang Islam yang tidak ada sifat munafik padanya. Tidak ada sifat munafik padanya. Iaitu dia beriman. Yang satu lagi pula, dia munafik dan tidak ada sifat iman padanya. Jadi maknanya kita akan nampak satu peringkat nanti. Tuan-tuan perempuan, saya minta maaf, saya sebut dah nampak sekarang. Sekarang dah nampak dah. Orang Islam terpecah dua. Terpecah dua macam mana? Yang satu, dia memilih kemunafikan. Dia memilih kemunafikan. Sifat-sifat munafik apa? Macam-macam. Contohnya bercakap bohong, ada amanah khianat, kan? Janji tak tepat dan sebagainya. Sifat-sifat munafik ni banyak. Dan kemudian yang sebahagian pula, dia memilih iman. Maka terpecah dua. Orang Islam terpecah dua. Bila tuan-tuan, bila kita melihat kata Rasul, jika sudah terjadi perkara itu, iaitu terpecah dua orang Islam. Ini mungkin di kalangan orang alim. Rasul tak sebut dia tidak alim ke dia alim. Tak. Rasul sebut orang Islam. Maknanya mungkin dia ada ilmu. Tetapi dia memilih munafik. Dia memilih kafir. Ataupun dia tak ada ilmu. Dia memilih iman. Dia memilih Quran. Dia memilih sunnah Rasulullah SAW. Maka kata Rasul, jika sudah terjadi akan perkara ini, maka tunggulah kedatangan Dajjal pada hari itu atau esoknya. Maka Rasulullah SAW. Hadis ini hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dan juga beberapa lagi imam yang lain. Jadi tuan-tuan rahmati Allah Ta'ala, ini benda yang pertama sekali saya nak mulakan pada hari ini. Apa yang saya nak mulakan pada hari ini, tak kiralah kita ni pandai mana pun. Tak kiralah kita ni dah lama mana pun duduk dalam tarbiyah. Ataupun kita dah duduk dalam majlis ilmu. Ataupun kita baru nak belajar. Ataupun kita baru nak dapat kesedaran. Ataupun kita baru nak meningkatkan diri kita. Baru nak belajar bertaubat. Ataupun kita ni dah memang tiap-tiap malam bertaubat. Tidak kira. Rasul gambarkan kepada kita. Satu hari ataupun pada hari tersebut. Ketika keluarnya Dajjal. Ini hadis sahih. Ketika keluarnya Dajjal. Orang beriman, orang Islam akan terpecah dua. Ini belum dia jumpa Dajjal lagi. Ini belum jumpa Dajjal lagi. Dia baru kita kata Dajjal baru nak keluar hari tersebut. Hari tersebut Dajjal baru nak keluar. Ataupun kata Rasulullah, esoknya Dajjal akan keluar. Maka kata Rasulullah SAW, umat Islam akan terpecah dua. Macam mana terpecah dua? Yang pertama akan memilih sifat-sifat munafik. Yang kedua, orang yang akan memilih sifat-sifat keimanan kepada Allah. Inilah perkara yang saya tekan daripada awal lagi. Kenapa tuan-tuan? Fitnah Al-Masih Dajjal bukan hanya dia datang bawa sihir. Bukan hanya dia datang bawa ancaman. Kepada orang beriman, diancam. Kepada orang beriman, ditekan. Kepada orang beriman, berada dalam keadaan diketakutan, susah dan sebagainya. Jadi fitnah Dajjal bukan dia itu sebagai fitnah yang kita kata besar tadi sebelum dia datang. Satu hari sebelum dia datang,
semalam sebelum dia datang ataupun pada hari dia datang, maka umat Islam terpecah dua. Dalam fitnah ini digambarkan sebagai fitnah yang gelap gelita. Gelap gelita ni maknanya, saya sebut tadi, saya ulang balik apa yang ulama hurai. Bagaimana dia kata keadaan pada masa itu, hati berkecamuk. Hati berkecamuk. Fikiran berkecamuk. Kehidupan berkecamuk. Sama ada nak pilih Islam, iman, ataupun nak pilih kufur dan munafik. Maka kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, pada masa itu orang-orang beriman boleh jadi siang pagi dia beriman, petang lepas zuhur tu terus dia jadi kafir. Dan tunggulah ketika itu Dajjal akan datang, sama ada pada hari itu, maknanya malamnya ataupun esok paginya. Tuan-tuan, bila saya baca hadis ini, maka hadis ini benar-benar memberi amaran kepada kita. Apakah amaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Amaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berkecamuknya suasana, ujian, kemuncaknya fitnah, ujian sebelum Dajjal datang. Sebelum Dajjal datang, ujiannya tu dah kita kata dah besar dah. Sehingga menyebabkan orang beriman boleh jadi kafir, boleh jadi munafik, boleh memilih untuk engkar kepada Allah sebelum Dajjal datang. Kenapa? Kerana ujian yang besar. Di manakah kekuatan umat Islam pada masa itu? Inilah disebut umat Islam yang tidak berada di dalam tarbiyah Islam, yang tidak melaksanakan dakwah Islam, yang tidak duduk dalam perjuangan Islam. Maka orang-orang yang Islam begitu akan mudah untuk terpengaruh dengan apa yang digambarkan suasana yang amat menakutkan, gelap gelita yang digambarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, fitnah ad-duhaimak tadi. Di sinilah tuan-tuan rahmati Allah, berkata dalam hadis yang lain, Rasul sallallahu alaihi wasallam menggambarkan kepada kita, tidak berguna iman dan amal seseorang sekiranya dia tidak mempersiapkan diri dia apabila keluar tiga perkara. Apabila keluar tiga perkara ni, iman dia, amal dia tak berguna. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, maknanya apa? Dia habis. Macam fitnah ad-duhaimak ni, maknanya dia boleh jadi kafir, wa'iyazbillah min zalik. Ataupun dia boleh jadi munafik, wa'iyah min zalik. Iaitu apa dia? Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, khurudud dajjal, keluarnya Dajjal. Bila keluar Dajjal, kita tak duduk dalam tarbiyah Islam. Tidak duduk dalam proses macam mana nak meningkatkan iman kita, amalan kita, nak meningkatkan ukhuwah kita, nak meningkatkan kerja-kerja amal qawi, amal soleh kita. Maka ketika itu iman dan amal tak berguna, kata Rasul. Ini bukan saya sebut, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi sebab itulah tuan-tuan rahmat Allah, sebenarnya bila kita berada di ambang-ambang kebangkitan Islam dan kita berada di ambang-ambang kemuncaknya fitnah akhir zaman, maka hendaklah kita secara sedar pada malam ni kita benar-benar menundukkan hati kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Benar-benar kita tundukkan diri kita untuk duduk di bawah proses untuk meningkatkan iman kita, meningkatkan Islam kita, meningkatkan amal kita. Dan kita jangan ikutlah suasana kita yang sebelum ni. Siapa yang hari ni sama dengan semalam, rugilah dia. Dan siapa yang hari ni lebih teruk daripada semalam, binasa dia. Kalau benda itu berterusan, kata Rasul, mati lebih baik kepada dia daripada hidup. Kenapa? Dia menuju semakin jauh daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka sebab itulah peringatan yang pertama yang saya nak ingatkan di sini, bagaimana tanda-tanda kedatangan Al-Masih Dajjal apabila umat Islam akan berhadapan dengan tiga fitnah, tiga ujian besar. Yang pertama, saya ulang sekali lagi bagi mereka yang baru sampai, baru datang ini, baru dengar, fitnah ahlas, iaitu fitnah peperangan, fitnah pelarian, fitnah di mana pada ketika itu umat Islam ditekan, dihalau daripada negaranya. Kita dah nampak dah sekarang yang berlaku di Syria, yang berlaku di Palestin, yang berlaku di Yaman, yang berlaku di China, yang berlaku di Myanmar. Berbagai tempat kita melihat bagaimana fitnah ahlas ini telah pun berlaku. Dan kemudian disebut pula fitnah sarra. Apa fitnah sarra? Ini fitnah digambarkan bagaimana orang yang mengaku sebagai ahlul bait,
mengaku sebagai keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang mengaku sebagai mencintai Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di akhir zaman ada orang yang mengaku sebagai ahlul bait, mencintai Rasul, dia keluarga Rasul, tetapi di kakinya terdapat banyak asap, banyak kekotoran. Yang digambarkan asap itu ialah syubhat, perkara-perkara syubhat, perkara-perkara fitnah, perkara-perkara yang nampak macam elok dan baik, tapi rupa-rupanya perkara-perkara yang lari jauh daripada Allah, daripada Islam, daripada Al-Quran dan Sunnah. Dan di sinilah kita lihat Rasul sallallahu alaihi wasallam gambarkan bahawa mereka ini bukan daripada ahlul bait aku. Sesungguhnya awliya aku ataupun penolong aku ataupun wali aku itu adalah mereka yang menjaga takwa. Mereka yang menjaga takwa, bukan mereka yang hanya sekadar mengatakan saya sayang kat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian lepas tu dia menghentam sahabat-sahabat Nabi, mengkafirkan sahabat Nabi. Bukan macam itu. Dan kemudian yang ketiga, fitnah yang paling besar yang tuan-tuan kita kena tengok kalau dah ada ni zaman kita ni, itu disebut fitnah ad-duhaima, iaitu fitnah kegelapan, gelap gelita. Apa maksud gelap gelita ini? Keadaan kacau bilau, hati dan iman dalam keadaan tidak bersedia. Pemikiran dalam keadaan tidak bersedia. Kita terkeliru yang mana satu al-haq, mana satu batil. Tak tahu. Semua orang cakap Islam belaka, kita tak tahu. Dan akhirnya, apa berlaku? Berlakulah sampai peringkat kita bimbang, berpecah, nampak perpecahan. Kita nampak perpecahan di kalangan umat Islam. Yang satu memilih munafik, yang satu lagi memilih iman. Sehingga berlaku kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, ada di kalangan mereka akan berkata, "Ya Rasulullah," dia akan berkata, "Fitnah dah habis," dia kata. Fitnah dah habis. Maka pada ketika itu rupa-rupanya fitnah tak habis lagi. Maka berlakulah sehinggalah seorang laki-laki yang Islam, paginya beriman, petangnya kafir. Maka kata Rasul, bila berlaku macam itu, kita nampak depan mata kita, pagi-pagi dia beriman, petang dia kafir. Petang beriman, besok pagi dia kafir. Maka kata Rasul, tunggulah Dajjal akan keluar sama ada pada hari tersebut ataupun pada hari besoknya. Ini tuan-tuan nak sebut bagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam gambarkan kepada kita tentang perkara yang berkenaan dengan tadi. Maka sebab itulah tuan-tuan saya nak sebut kat sini keadaan yang berlaku sekarang. Keadaan yang berlaku pada hari ini sama dengan keadaan yang digambarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tadi. Iaitu di mana fitnah yang kita sebut ahlas dan sarak tadi telah pun berlaku dan sedang berlaku. Malahan fitnah ad-duhaima ini sedang berlaku sekarang. Apa fitnah ad-duhaima ini tuan-tuan? Kita kelang kabut. Tak ada panduan, tak tahu nak buat macam mana. Kita ada fikiran, kacau fikiran kita. Tak tahu ni mana satu nak ikut ni. Kita ada hati, hati kita kacau, tak tahu. Sama ada kita nak sayang Allah atau nak sayang maksiat. Keliru hati kita. Kita boleh sayang kepada maksiat lebih daripada sayang Allah. Ini duhaima ini. Ini suasana duhaima. Gelap gelita, hati kita gelap gelita. Kita tak tahu nak beza yang mana. Maka pada ketika itulah datang perancangan jahat iblis dan syaitan tadi. Mereka menjadikan apa? Menjadikan jiwa yang kotor, yang lemah tadi. Mereka tipu dengan berbagai-bagai tipu daya. Antaranya apa yang berlaku pada hari ini. Tuan-tuan saya nak sebut kat sini, maka kita telah diserang. Dan serangan yang terakhir hari ini, bukan sahaja serangan senjata konvensional. Hari ini, senjata konvensional, nuklear dan sebagainya belum lagi ada. Ataupun tertangguh sekejap. Nak perang pun tak perang. Dia aman sikit lah. Nak sebut kat sini. Tapi ada di kalangan orang yang jahat tu yang buat masih duk bunuh orang lagi lah. Tapi nak sebut ini peperangan yang melanda kita. Dan kita sedang diserang dengan senjata biologi. Dan senjata biologi yang mana... Tak dengar ke? Ada yang tak dengar ke? Boleh saya tanya, dengar ke suara? Sebab ada orang kata suara tak dengar. Assalamualaikum, dengar Baik. Jadi nak sebut kat sini, bagaimana fitnah ad-duhaima sedang berlaku. Kita salah satunya ialah diserang oleh senjata-senjata biologi.
Maka apakah yang diserang? Di mana kegelapan tadi? Kegelapan tadi yang pertama tuan-tuan, jiwa kita takut hilang dunia. Jiwa kita takut hilang dunia. Itu kan, kegelapan yang pertama. Kenapa jiwa kita takut hilang dunia? Kerana ada satu penyakit yang digambarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, al-wahan ataupun al-wahnu. Hubbud dunia wa karihatul maut. Sayang pada dunia, cinta dunia dan takut kepada mati. Kalau ada penyakit ni dalam diri umat Islam, maka umat Islam tu lemah sebenarnya. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, hadis ni panjang. Kata Rasul apa? Seperti buih-buih banjir yang dihanyutkan oleh arus. Jadi apabila senjata ini menyerang kita, maka nombor satu, kita akan rasa takut kepada kehilangan dunia. Dan bila kita takut kehilangan dunia itu, kan, bermakna dalam hati kita sebenarnya kan, gelap, pekat gelitanya. Dan kecualilah hati kita itu kan, benar-benar melihat yang penyakit-penyakit ini, contohnya bukanlah merupakan suatu yang kita kata hebat sangat. Saya nak bacakan ayat Allah Subhanahu Wa Taala, nak bacakan apa yang Rasul sallallahu alaihi wasallam gambarkan kepada kita. Allah SWT berfirman kepada kita, ma asaba min musibah illa biiznillah. Wa man yu'min billah yahdi qalbah wallahu bikulli syai'in alim. Allah gambarkan dalam surah At-Taghabun ayat 11. Apa kata Allah? Apa firman Allah? Ma asaba min musibah. Tidak ada satu pun musibah-musibah yang menimpa kepada kamu, melainkan dengan izin Allah. Illa biiznillah. Melainkan dengan izin Allah. Dan siapa-siapa yang beriman kepada Allah, maka Allah akan masukkan hidayah, petunjuk kepadanya. Dan Allah SWT lah yang maha berkuasa, maha mengetahui di atas segala sesuatu. Jadi yang pertama tuan-tuan, saya nak sebut kat sini. Kita nak sebut pasal akhir zaman. Nombor satu, fitnah sebelum Dajjal datang. Sekejap lagi saya sebut pasal Dajjal. Dajjal datang bila? Sekejap lagi. Fitnah sebelum Dajjal datang, nombor satu, kegelapan dalam hati. Ujiannya, hati gelap. Pemikiran gelap. Kehidupan hanya mengikut arus seperti buih. Buih banjir, kalau kita pernah tengok air banjir, banjir tu ada buih-buih. Mungkin buih tu datang daripada apa-apalah. Dia hanyut ikut arus saja. Ikut arus dia. Dan kemudian bila berlaga ia dengan apa? Pecah. Bila berlaga dengan apa, dia akan pecah. Itu fitnah ad-duhaima sebelum Dajjal keluar. Dan kegelapan ini adalah sesuatu yang perlu kita tahu dan faham. Kalau kita tidak tahu dan tidak faham, maka ketika itu kita bimbang. Kita akan menjadi orang-orang yang digambarkan oleh hadis Nabi tadi, iaitu orang-orang yang berada dalam keadaan hari pagi-pagi beriman, petang-petang kafir. Ya'zubillah min zalik. Ini kita bimbang. Saya bimbang sangat. Bila saya baca hadis ini, saya bimbang sangat. Sebab kita tak tahu sejauh mana kekuatan kita, kelemahan kita, sejauh mana rahmat dan barakah daripada Allah, sayangnya Allah pada kita, sejauh mana pula dosa kita yang benar-benar kita minta ampun pada Allah. Ya, sebab tu tuan-tuan, yang pertama sekali yang itu. Dan kita lihat, apabila kita boleh mengatasi musibah ini dengan kekuatan, insya-Allah kita akan bincang macam mana, dengan kekuatan, maka Allah akan memberi hidayah pada kita. Dan Allah maha mengetahui atas segala sesuatu. Ini perkara yang pertama tuan-tuan. Saya sebelum nak cerita Dajjal, saya kena cerita ni dulu. Kenapa kena cerita yang ni dulu? Kerana inilah asas, antara asas sebelum kita bincang akhir zaman. Sebab bukan kita bincang akhir zaman nak kita sekadar berlazat-lazat dari sudut kita nak mendengar kenyataan-kenyataan, fakta-fakta. Mungkin kita akan bagi fakta-fakta yang kita tak pernah dengar. Mungkin kita rasa seronok lah. Tapi sebenarnya yang penting ialah macam mana nak selamatkan diri kita, keluarga kita. Bagaimana nak selamatkan kehidupan kita. Jadi fitnah inilah sebenarnya yang digambarkan tadi. Bagaimana hati ini pada hari ini, hati kita gelap. Hati kita gelap. Saya tak sebut tuan-tuan, puan-puan sekalian. Kita muhasabah sama-sama. Saya pun sama juga. Banyak dosa juga, banyak kelemahan. Kita sama-sama bincang. Sama-sama kita
buat muhasabah. Dan sebab itulah yang pertama sekali tuan-tuan, sebelum kita mula kepada perkara Dajjal ni, saya nak sebut, kita kena kembali kepada Allah. Kerana cahaya hanya ada bersama Allah. Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minaz zulumati ilan nur. Walladzina kafaru awliya'uhumut taghut yukhrijunahum minan nuri ilaz zulumat ila akhir ayat. Allah menggambarkan Allahu waliyul ladzina amanu. Allah Subhanahu wa taala menjadi penolong, memimpin orang-orang yang beriman, mengeluarkan mereka daripada kegelapan menuju kepada cahaya. Dan taghut, syaitan, iblis, dajjal memimpin manusia, membawa manusia daripada cahaya keluar kepada taghut, kepada zulumat, kepada kegelapan. Ini nombor satu. Ya, sebab tu tuan-tuan, pada malam ni nombor satu, perkara yang kita nak kena rasa ialah kita nak kena kembali pada Allah. Marilah sama-sama kita kembali kepada Allah dan kita mengamalkan sunnah yang kita tahu. Apa yang kita tahu kita amal. Jangan tunggu belajar banyak baru nak amal. Tak, apa yang kita tahu. Apa yang senang-senang sunnah tuan-tuan. Mula kaki kanan, mula tangan kanan. Contoh nak makan tangan kanan. Mula buat senang-senang. Baca bismillah. Apa sahaja buat dengan bismillahirrahmanirrahim. Yang senang-senang. Jadi kita kata yang pertama sekali, kita nak menghadapi ujian fitnah akhir zaman ini dengan satu perasaan kita nak bertaubat, nak bersihkan diri kita kembali kepada Allah. Ini nombor satu. Kalau yang ini tak ada, tuan-tuan, saya minta maaf. Kita akan tewas. Pasti tewas. Walaupun hari ini kita boleh berserban, berjubah. Walaupun hari ini kita boleh solat. Walaupun hari ini kita boleh baca Quran. Tetapi kalau kita tidak ada hajat untuk bertaubat, mendekatkan diri kepada Allah, bersihkan diri kita, tingkatkan iman kita, tingkatkan akal, pemikiran, fikrah, kefahaman kita. Duduk dalam suasana yang boleh membina kekuatan iman, takwa kita. Maka tuan-tuan, Dajjal datang, pasti tewas. Macam mana kita nak tahu kita dekat mana tuan-tuan? Ni kita muhasabah, no? Saya bukan nak tuduh siapa-siapa, tak, muhasabah sama-sama kita. Saya pun lemah juga. Saya muhasabah diri saya dulu. Hati kita cenderung ke mana tuan-tuan? Cukuplah terputus hubungan seseorang itu apabila hatinya masih cenderung dengan maksiat. Cukup. Hati kita bila masih lagi terasa cenderung pada maksiat, maknanya kita dah putus hubungan kita dengan Allah. Dan apabila hati kita telah melaksana, bila kita buat maksiat, maka pada ketika itu kita menentang Allah. Kita berhadapan dengan Allah, kita buat maksiat di hadapan Allah. Maka seolah-olahnya kita menentang Allah. Kalau kita ingat, kita patah balik pada Allah. Astaghfirullah, astaghfirullah. Kalau kita tak ingat, kan, kita terlalai, itu mungkin dimaafkan. Kalau kita tak tahu, terlalai. Tapi kalau kita buat dengan sengaja, yang pertama, hati kita cenderung kepada maksiat. Cenderung kepada benda yang Allah tak suka. Cenderung tu saja kita dah putuskan hubungan dengan Allah. Allah ni maha bersih. Maka Allah SWT tidak mahu kekotoran hamba-hambanya yang memilih maksiat lebih daripada dia. Ini contoh kita kata kita belum kembali lagi kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tak apa, pelan-pelan. Kalau ada benda-benda yang lemah dalam diri kita, tak apa. Allah izin. 10 dosa. 1 dosa yang boleh menyebabkan kita kembali kepada Allah. Yang boleh menyebabkan kita menyesal. Kembali kepada Allah. Lebih baik daripada 1000 ibadah yang menyebabkan kita riak, sombong, kan, takbur, yang menyebabkan kita, kan, menghina Allah Subhanahu Wa Taala dengan kesombongan kita. Kata Sayyidina Ali karamallahu wajhah, 1 dosa, tetapi dosa itu bertaubat dengannya, kita menyesal, kita tinggalkan dosa, lebih baik daripada 1000 ibadah, tetapi ibadah yang lalai, ibadah yang penuh dengan ujub, kan, riak dan takbur. Dan di sinilah kita nak kena melihat tentang hal itu. Maka sebab itulah, sahabat-sahabat, saudara-saudara, tuan-tuan, puan-puan rahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kita nak kena kembali kepada Allah. Baik. Apa kebaikan kembali pada Allah, tuan-tuan? Banyak sangat kebaikan.
Yang pertama sekali, serangan, apa saja serangan tak boleh masuk pada kita. Apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam? Rasul gambarkan di dalam hadisnya, antaranya la adwa. Tidak ada penyakit yang boleh menular. Tidak ada penyakit yang boleh menular. Bila kita berhadapan dengan wabak, maka kita kena faham hakikat. Nombor satu, la adwa, tidak ada penyakit yang boleh menular dengan sendirinya. Semuanya dengan kehendak Allah. Dengan kehendak Allah. Jadi sebab itulah tuan-tuan, orang yang takut dengan penyakit, maka dia terlupa Allah SWT lah yang menjadikan penyakit tersebut. Allah SWT lah yang menggerakkan penyakit tersebut. Tidak ada penyakit yang berjangkit dengan sendirinya, melainkan dengan izin Allah. Jadi orang yang kembali kepada Allah, hati dia letakkan pergantungannya, dia letakkan harapannya, dia letakkan keyakinan dia pada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka pada ketika itu hatinya tidak rasa takut, tak rasa bimbang. Walaupun keliling di semua orang kena COVID-19. Bukanlah maknanya dia tidak berusaha, bukanlah maknanya dia tak pakai mask, dia tak pakai hand sanitizer, bukanlah bermakna dia melakukan dari sudut fizikal tadi. Fizikal dia kena jaga fizikal. Kan, fizikal ni kita kena jaga. Itu adalah fizikal. Tetapi yang saya sebut ni ialah hati dia tak takut dengan penyakit. Hati dia rasa bergantung pada Allah. Tawakalnya kepada Allah, bukan tawakal pada penyakit. Tawakalnya bukan pada mask yang dipakai tu. Oh, aku dah pakai mask, selamat. Aku pakai hand sanitizer, aku selamat. Aku selalu basuh muka, aku selamat selalu basuh muka. Yang menyelamatkan kita bukan basuh muka. Yang menyelamatkan kita bukan mask. Yang menyelamatkan kita bukan hand sanitizer. Yang menyelamatkan kita bukan kita. Yang menyelamatkan kita Allah. Ini maksud kembali pada Allah. Jadi orang yang bergantung kepada Allah Subhanahu Wa Taala itu, bolehkah kita, Allah Subhanahu Wa Taala, bolehkah kita rasa takut lagi? Bila kita dah rasa berpahaman kita begitu, maka tak ada takut, maka kita gembira. Kita tak ada buruk sangka dengan orang. Kalau kena. Tuan-tuan, ada orang tak pergi mana-mana, duduk rumah, kena juga COVID-19. Allah izin. Ada orang duduk berdepan tiap-tiap hari dengan orang sakit ni. Doktor-doktor kita, kadang-kadang orang yang bawa ambulans, orang yang jaga kat kedai, kan. Kalau nak ikutkan, sepatutnya adalah 1-2 kuman masuk kat dia dah. Kalau ikutkan lah kan. Tapi Allah tak izin, tak sakit dia. Maka nombor satu, kembali kepada Allah. Bila kita berhadapan dengan wabak ini, maka hendaklah kita yakin bahawa tidak ada penyakit yang berjangkit, melainkan dengan izin Allah. Maka hati kita sentiasa beriktikad bahawa Allah SWT yang berkuasa. Tak takut dah. Kita tak takut dah. Maka kita tenang, gembira. Ini nombor satu. Kita kena kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah duhaimak yang digambarkan kegelapan yang dalam hati. Hati kita tak jumpa Allah. Hati kita tak dapat kesan Allah. Tidak dapat berinteraksi dengan Allah. Ini ad-duhaimak yang pertama. Hati kita gelap gelita. Sehingga kan apabila kita tidak mengenal Allah, tak mendekati Allah, tak berjumpa Allah, Allah uji dengan sedikit ketakutan, terus keluar. Tuan-tuan yang dirahmati sekalian, saya nak cerita sikit pasal fitnah ni dulu, lepas tu saya cerita pasal Dajjal. Yang kedua, bila kita berada dalam fitnah biologi ni, hendaklah kita usaha amaliah kita, zahir kita ni kena ikut sunnah. Tuan-tuan ikut sunnah. Saya cadangkan tuan-tuan amalkan maksurat. Dalam maksurat tu ada bacaan-bacaan yang insya-Allah doa. Yang kalau kita baca, Allah SWT akan melindungi kita. Ini antara janji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Antaranya bismillahilladzi la yadurru ma'asmi syai'un fil ard wala fis sama' wa huwas samiul alim. Yang ini baca 3 kali. Allah yarham Ustaz Harundin sebut kalau sekiranya kita dalam keadaan yang susah, baca 7 kali pun tak apa. Amalkan pagi, petang, pagi, petang. Pagi selepas subuh, petang selepas maghrib atau sebelum maghrib.
lepas asar. Amalkan bismillahilladzi la yadurru ma'asmi syai'un fil ard wala fis sama' wa huwas samiul alim. Ini ada lagu nasyid, siapa namanya tu, Intim. Bismillahilladzi, saya tak pandai nyanyi, tak pandai nasyid. Amalkan itu. Ini sunnah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggambarkan siapa yang baca 3 kali. Kalau tempat kita ni banyak apa ni panggilnya, banyak kita jadi kuarantin lah, 100%, baca 10 kali pun tak apa, kata para ulama. Baca sampai 10 kali. Insya-Allah rumah kita tak kena. Insya-Allah. Baca. Ini antara kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dihuraikan oleh para ulama kita, kata apa? Siapa yang baca bismillahilladzi la yadurru ma'asmi syai'un fil ard wala fis sama' wa huwas samiul alim. 3 kali pagi, 3 kali petang. Walaupun dia baca sambil ngantuk-ngantuk, Allah Maha Pemurah. Allah akan lindung dia daripada perkara yang mudarat, daripada langit dan bumi. Tuan-tuan, COVID-19 tak ada apa-apa, kecil je. Baca, insya-Allah. Bila kita baca, insya-Allah Allah jaga. Dan sekiranya, yang penting bukannya kita baca ni supaya kita sihat sahaja. Sebenarnya kita baca dalam rangka nak dekat dengan Allah. Andainya Allah tak izin, kena juga. Andainya Allah tak izin, maknanya Allah memang nak uji kita dengan COVID-19. Maka sabarlah kita. Tapi insya-Allah, siapa yang baca, Allah SWT akan lindung dia. Allah akan lindung dia, insya-Allah. Kemudian yang ketiga, ikutlah apa yang disarankan, syariat yang disarankan oleh kita kata apa namanya, orang-orang medical, perubatan. Okay. Baik, ini kembali kepada Allah. Baik, yang kedua yang saya nak sebut kat sini, serangan biologi ni, dia sebenarnya mengancam manusia yang takut. Dia nak membina manusia yang takut. Supaya kita ni hidup dalam ketakutan. Kalau kita hidup dalam ketakutan, orang yang takut mudah untuk dikuasai. Orang yang takut mudah untuk dikuasai. Untuk dikawal. Kenapa? Kerana apabila Al-Masih Dajjal datang, pada masa yang akan datang, maka salah satu senjatanya yang paling besar sekali, sihir dia itu, ialah dia akan membawa manusia takut. Sebab apa? Dia akan datang pada kemuncak kepada fitnah. Hadis yang saya baca tadi, hadis tentang Duhaimak, fitnah Duhaimak ini, menunjukkan kepada kita, orang kafir jangan cakap lah. Orang yang bukan Islam jangan cakap. Orang Islam. Orang Islam pecah dua. Yang pertama, pilih munafik, pilih kafir. Yang kedua, pilih iman. Jadi maknanya, Dajjal tak keluar lagi, hati kita ni dah diuji sehingga ada orang Islam yang memilih munafik. Pagi beriman, petang kafir. Jadi apabila Dajjal datang, orang yang munafik tadi tu confirm akan bersama Dajjal. Sebab tu Rasulullah suruh jaga iman kita, amal kita, sebelum Dajjal datang. Bagi orang beriman pula, akan diuji dengan ketakutan yang luar biasa. Yang luar biasa. Saya bayangkan tuan-tuan. Daripada hadis yang kita faham tadi, fitnah Ad-Duhaimak tadi, menunjukkan kepada kita, bahawa sesungguhnya, apabila datangnya Dajjal tadi, kemuncak kepada fitnah. Sebab tu dia sebut Duhaimak tadi tu, gelap gelita. Gelap, pekat, tak ada cahaya. Digambarkan maknanya kemuncak, tak ada cahaya. Bila tak ada cahaya ni, bukan saja kita nak berjalan pun tak boleh, nak tengok lagi tak boleh. Malahan hati kita penuh dengan berdebar-debar, takut. Yang tak tahu apa yang ada di depan kita, di keliling kelalang kita ni, tak tahu. Kita berjalan depan mungkin berjumpa dengan jurang. Berjalan depan mungkin kita berjumpa dengan longkang. Berjalan depan mungkin ada ular yang kita terpijak. Jadi kita tak tahu. Itu maknanya Duhaimak, hati dalam keadaan kegelapan. Pemikiran dalam keadaan kegelapan. Sehingga kan orang-orang Islam separuh, sebahagian kafir jadi orang munafik. Sebahagian kekal dengan Islam. Dengan iman. Kenapa tuan-tuan? Kita cuba tengok apa yang Rasul sebut tentang hadis-hadis berkenaan dengan Al-Masih Dajjal. Al-Masih Dajjal akan datang. Antaranya ketika mana kemuncak kemarau. Tak ada air. Bayangkan tuan-tuan, air tak ada. Kita hari ni kena kuarantin ni, PKP ni, Perintah Kawal Pergerakan ni,
Walaupun kita duduk kat rumah, air ada lagi. Boleh minum air lagi. Tetapi ada ketikanya, digambarkan Rasul sallallahu alaihi wasallam ni hadis sahih, bagaimana ketika Dajjal keluar, air tak ada. Mungkin kita kena bercatu air. Mungkin minum air ni satu hari satu gelas saja mungkin. Mungkin kalau nak dapat air ni, kena beli sampai kan RM10, RM20 baru dapat 1 liter air. Mungkin. Wallahu a'lam. Macam mana yang berlaku di Gaza sekarang. Di Gaza nak dapat air kena beratur sampai 2-3 jam. Kenapa? Kerana air bersih di Gaza hanyalah 10-20% sahaja. 80%, 90% setengah tempat tu memang tak ada air yang bersih. Ada air tapi air yang tercemar. Tercemar dengan radiasi, tercemar dengan kekotoran dan sebagainya. Sebab jahatnya Israel ni sampai peringkat disalurkan najis. Air najis daripada Israel tu disalurkan masuk ke Gaza. Sehingga pernah satu ketika Gaza banjir dengan banjir najis. Kenapa? Jahatnya orang Israel ni. Saja je dihantar ke najis itu disalurkan ke dalam Gaza. Tuan-tuan, di Gaza nak ambil air sampai beratur 2-3 jam. Mungkin kita akan berhadapan suasana macam tu. Jadi kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, bayangkan ketika itu haus yang teramat sangat. Ketika itu lapar yang teramat sangat. Mungkin dah berhari-hari kita tak makan, hanya minum air itu pun segelas 2 je. Nak ambil semayang pun tak ada air, kena bertayamum. Tuan-tuan rahmat Allah, yang saya gambarkan ni apa yang Rasul sallallahu alaihi wasallam sebutkan. Bagaimana Dajjal ketika dia sampai, maka hujan tidak akan turun selama setahun. Air daripada bumi tidak akan keluar selama setahun. Sebelum tu, 2 tahun sebelum, setengah, separuh sahaja keluar. Sebelum tu, 1/3, 2/3 keluar. Mai 1/3 atau 1/3 tidak keluar. Nak sebut kat sini, ada setengah tempat mungkin Allah uji dengan tidak ada air. Bayangkan tuan-tuan, dalam keadaan tak ada air, nak mandi pun tak ada air, nak ambil sembahyang tak ada air, nak minum pun tak ada air. Anak-anak kehausan, anak-anak kelaparan. Tiba-tiba datang Dajjal di depan rumah kita. Datang Dajjal di depan rumah kita. Dan kemudian Dajjal menawarkan air. Dajjal menawarkan makanan. Dajjal menawarkan kesihatan. Menawarkan kekayaan kepada kita. Ketika itu kita dalam keadaan miskin. Ketika itu dalam keadaan penuh dengan kehausan dan kelaparan. Mungkin kita sakit pada masa itu. Sakit yang amat sangat. Sampai dah tak ada dah. Kalau kita bayangkan kena COVID-19, nak bernafas pun susah. Masa pada ketika itu dia datang menawarkan bantuan, menawarkan makanan, minuman, menawarkan kekayaan emas. Tuan-tuan rahmati Allah SWT, agaknya kita pilih apa tuan-tuan? Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, Dajjal akan pergi ke seluruh kota, ke seluruh negara, satu dunia dia akan pergi. Kalau duduk dalam kawasan bandar, insya-Allah confirm dia akan pergi. Dia akan sampai ke sana dan ketika itu kita amat-amat memerlukan pertolongan dia. Manusia ternanti-nanti semua tunggu Dajjal datang. Pada masa itu dia menjadi raja kepada seluruh dunia. Dia jadi raja. Sekali lagi saya sebut, dia jadi raja. Tuan-tuan rahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Sanggupkah kita melihat anak kita kelaparan depan mata kita? Abah, ayah, abi, Along lapar, Angah lapar. Sanggupkah kita mendengar anak kita menangis kelaparan, bergoleng-goleng kelaparan, bergoleng-goleng kehausan? Di luar ada tawaran air dan makanan. Sanggupkah kita membiarkan anak kita mati di atas pangkuan kita untuk mempertahankan iman kita? Boleh keluar jumpa Dajjal, boleh keluar jumpa tentera dia untuk makanan, minuman, tapi pasti kufur, pasti kafir. Siapa-siapa yang bertemu dengan Dajjal, kata Rasul, pasti kafir. Kecuali seorang yang akan dipelihara oleh Allah SWT iman dia. Tuan-tuan rahmati Allah SWT, Rasul SAW mengharamkan kita untuk bertemu dengan Al-Masih Dajjal. Tapi pada masa itu tengah lapar. Pada masa itu tengah haus. Apakah yang boleh menahan kita daripada kelaparan dan kehausan tadi? Sanggup kita mempertahankan iman kita? Tidak lain ialah iman dan amal yang telah kita lakukan sebelum kedatangan Al-Masih Dajjal. Bila kita benar-benar melakukan
proses tarbiyah, mendidik diri kita, mendidik keluarga kita, meningkatkan iman, takwa, ihsan yang ada pada kita, keluarga kita, kawan-kawan sahabat kita, insya-Allah datang Dajjal. Kita nampak yang datang tu Dajjal. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, orang yang beriman, dalam hadis yang menggambarkan, orang yang beriman akan melihat Dajjal sebagai Dajjal. Dia akan nampak tanda-tandanya. Antaranya mata kanan dia buta, dia akan nampak mata kanannya buta. Dia akan nampak di antara dua kening ada tulis kafara, akan nampak. Sebab dia datang Malaysia nanti tuan-tuan, dia turun kat KLIA. Dia turun kat KLIA nanti, katalah dari mana-mana. Maka dia datang akan disambut oleh orang-orang, ramai sambut dia. Mungkin akan keluar dalam TV. Mungkin akan keluar dalam berita. Dan ketika kita melihat gambar dia daripada jauh, melihat wajah dia daripada TV, agaknya masa itu terpampang. Orang yang beriman akan nampak kafara di dahi dia. Akan nampak. Jumhur ulama menggambarkan akan nampak. Ini jumhur ulama. Saya tengok dalam kitab yang ditulis oleh Syekh Muhammad Ahmad Al-Mubayyad, dia kata apa? Jumhur ulama termasuk Imam Nawawi mengatakan orang beriman akan nampak kafara. Orang lain tak nampak. Orang beriman nampak. Orang beriman akan nampak matanya buta sebelah. Orang beriman akan nampak. Mungkin ketika itu dia dah buat reconstruction. Muka dia dah jadi cantik dah. Orang lain tak nampak, tapi orang beriman nampak. Tuan-tuan, datanglah dia ke tempat kita. Ke Johor, datang ke Kelantan, datang ke mana-mana sahaja tempat kita duduk sekarang. Tuan-tuan rahmati Allah SWT. Anak-anak lapar, cucu kita lapar, diri kita lapar, haus. Dia datang membawa makanan dan minuman. Maka pada ketika itu, orang yang beriman akan nampak apa dia? Akan nampak yang dibawa itu sihir. Tapi sihir dia hebat, tuan-tuan. Saya bacakan beberapa hadis yang ada di sini. Rasul sallallahu alaihi wasallam menggambarkan, akan keluarlah pada itu seorang yang terbaik daripada orang yang terbaik dan berkata, aku bersaksi pada engkau bahawa engkau Dajjal. Maka Dajjal berkata, mahukah kalau aku bunuh engkau, maka engkau mengaku aku sebagai Tuhan? Maka dia kata, bunuhlah. Maka Dajjal pun bunuh dia, belah dia dengan gergaji. Maka ketika itu, lepas dia belah mati, dah mati berdarah-darah semua, dia pun cantum semula, hidup semula. Ini berlaku di tepi Madinah, hadis riwayat oleh Imam Muslim. Maknanya tuan-tuan, dia boleh bunuh orang, dia boleh hidupkan orang mati. Dia boleh bunuh orang, dia boleh hidupkan orang mati. Dengan izin Allah. Dalam hadis yang lain, Rasul sallallahu alaihi wasallam menggambarkan, dia boleh apa? Dia boleh menurunkan hujan. Dia boleh menurunkan hujan. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, dia datang kepada sebuah kampung dan kemudian selepas itu orang kampung duduk berkumpul pada dia. Satu negeri, satu negara kumpul. Maka dia bertanya, sekiranya kamu nak berdoa kepada Tuhan kamu, maka apa yang kamu nak minta? Maka dia kata, ramai kawan-kawan kami, saudara kami yang telah mati, kehausan, kelaparan, ternak-ternak mati, ternakan mati, tumbuh-tumbuhan mati, semua habis. Maka ketika itu kami mahukan air turun daripada hujan. Maka kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, dia menunjuk jarinya ke langit. Ini hadis sahih, tuan-tuan. Tunjuk jari ke langit, awan berkumpul, hujan turun selebat-lebatnya. Maka kemudian ditunjuk ke bumi, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini hadis sahih, tuan-tuan. Dia tunjuk ke bumi, rumput-rumput tumbuh, pokok-pokok tumbuh. Tumbuh. Bukan main-main, tumbuh. Itu sihir dia. Maka ramai yang beriman pada dia. Ramai yang beriman. Kerana persoalan sekarang bukan persoalan kita nak dapat air teh tarik dengan air mineral. Bukan soalan kita nak dapat makan sedap dengan makan kurang sedap. Tapi persoalannya memang survival. Air tak ada. Nak bagi air untuk hidup. Nak bagi makan untuk hidup. Ini yang berlaku, tuan-tuan. Di mana ujiannya? Ujiannya di hati, di iman. Bukan sebab seorang tu kan dah kehausan, dah apa sebagainya. Tapi sebab iman dia, yakin kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga dengan yang lain-lain. Ada banyak. Dia boleh menjadikan sampah menjadi sebagai emas. Masya Allah, tuan-tuan. Banyak kalau saya sebut kat sini. Banyak hadis-hadisnya. Tuan-tuan boleh rujuk. Baik. Jadi, kesimpulan di sini berkenaan Dajjal, tuan-tuan. Dia akan datang bersama kekuatan sihir yang akan menyelamatkan manusia daripada mati di dunia ini. Dan sihir yang akan menipu manusia.
Digambarkan dalam satu hadis yang lain, dia datang pergi bertemu dengan satu kampung. Kemudian dia tengok kepada budak, ada anak muda, orang Badui, orang kampung. Dia kata, "Mahukah aku hidupkan mak kamu, bapak kamu?" Maka tiba-tiba datang dua orang laki-laki dan perempuan. Mak bapak dia yang dah puluh tahun mati hidup semula. Hidup semula. Tuan-tuan, saya nak sebut secara ringkas. Dajjal ni dia boleh buat apa? Kalau tuan-tuan pernah mengenal seorang yang bernama Sai Baba. Kalau tuan-tuan type dekat dalam internet ni, ada Sai Baba. S-A-I-B-A-B-A. Dia datang daripada selatan India. Digambarkan daripada kawan-kawan yang mengkaji. Didapati kurang lebih ada 20 sihir yang ada pada Dajjal yang sebenar, ada pada dia. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam menggambarkan dalam hadisnya, sebelum Dajjal yang sebenar datang akan keluar 30 Dajjal-Dajjal yang kecil. Antaranya Sai Baba. Tuan-tuan tolonglah cari Sai Baba dalam internet sekejap lagi. Apa antara sihirnya? Ini saya beritahu tuan-tuan. Yang pertama, satu ketika satu kapal terbang, sebuah kapal terbang naik daripada India, naik atas, tiba-tiba ada turbulent, angin pusing. Kapal terbang nak jatuh dah. Maka tiba-tiba keluarlah daripada kokpit tu, kapten. Tanya dengan orang yang ada dalam kapal terbang, siapa dia sini pengikut Sai Baba? Maka ada seorang pramugari situ, dia orang yang mengikut Sai Baba. Maka dia kata, tolong doa untuk pada Sai Baba. Tolong doa pada Sai Baba. Maka dia pun doa. Orang lain pun amin, amin, amin. Allah izin. Tiba-tiba datang sekumpul awan. Bentuk macam Sai Baba duduk di bawah kapal terbang. Kapal terbang yang sedang dalam keadaan huyung hayang jadi stabil. Akhirnya kapal terbang mendarat ke bumi. Tuan-tuan, bagaimana dia boleh guna jin untuk nak bawa apa? Nak bawa awan. Satu peristiwa berlaku di selatan India. Dia pergi ke satu tempat. Kemudian tempat tu dah tak ada hujan dah. Tak ada hujan, air pun tak keluar daripada bumi, kering kontang. Maka dia bertanya dengan penduduk sana, apa yang kamu mau? Maka penduduk kata apa? Kami nak air, dah lama tak ada air. Dia hentak kaki dia 3 kali atas tanah. Hentak 3 kali, keluar air mancut sampai sekarang. Sampai sekarang ada. Dia dah mati dah tuan-tuan. Sai Baba dah mati. Tapi air itu masih ada. Nak tunjuk kat kita sihir. Sihir ni maknanya dengan bantuan jin dan syaitan. Allah izin berlaku. Sampai sekarang. Satu peristiwa yang lain. Saya tengok sendiri videonya. Dia datang satu tempat. Pakcik ni dah tua dah. Dia naik kereta roda. Dah tak boleh berjalan dah. Dia pergi dia kata, kenapa kamu tak boleh berjalan? Dia kata, kaki saya dah lumpur. Dia kata, kena stroke ke apa? Wallahualam. Kemudian Sai Baba sapu 3 kali atas kaki dia. Sapu 3 kali. Dia boleh bangun. Daripada lumpuh boleh bangun. Jalan dengan laju. Ini Sai Baba. Ini belum Dajjal yang betul. Ini belum Dajjal yang sebenar. Satu tempat dia pergi di Afrika. Dia pergi ke Afrika. Dia bawa, orang-orang dia bawa. Kemudian tempat tu memang tak ada makanan apa. Dia buat macam gini. Dia buat macam ini, keluar tepung. Tepung keluar daripada tangan dia. Orang tadah tepung, masak. Buat masak. Tuan-tuan rahmati Allah, sihir hebat Sai Baba. Dan lebih hebat lagi, satu ketika dia pernah dipanggil oleh tentera Amerika. Tentera Amerika pernah panggil dia. Seorang jeneral daripada tentera Amerika mati. Dan jeneral itu mengetahui tentang beberapa rahsia yang nak diketahui. Yang tak diketahui oleh tentera dia. Maka dia panggil, nak minta Sai Baba tanya dia. Kat mana dia simpan barang-barang yang dia telah simpan tadi, rahsia tadi. Allah izin tuan-tuan. Tentera jeneral yang mati itu bangun. Cakap kat mana dia simpan benda tu. Dan kemudian dia mati semula. Dia cari tempat yang dikata oleh jeneral tadi, jumpa barang-barang yang telah dikatakan yang penting tadi. Tuan-tuan rahmat Allah, dia boleh hidupkan orang mati. Padahal yang hidup itu ialah jin dan syaitan yang masuk ke dalam tubuh badan dia. Dan jin syaitan tahu. Setiap kita ni ada jin syaitan, ada qarin yang mengikut kita. Maka sudah tentulah kita akan, dia akan tahu kat mana kita simpan barang-barang itu. Semua kena tipu. Semua kena tipu tuan-tuan. Dia boleh datang membawa sungai. Dia boleh datang membawa api. Tuan-tuan rahmat Allah, bayangkan. Fitnah pada masa itu. Akidah seseorang itu.
bagaimana kita hari ini benar-benar boleh nak melepasi ujian Al-Masih Dajjal sekiranya datang zaman kita masih hidup. Maka sebenarnya sebab itulah kita lihat serangan biologi yang ada pada hari ini, salah satunya lah untuk menimbulkan ketakutan dalam hati kita. Sehingga kita lebih takut mati dan lebih takut kehilangan dunia daripada kehilangan Allah, daripada kehilangan iman dan Islam. Sebab itulah mereka melaksanakan serangan biologi yang kita tak nampak siapa musuh kita. Tak nampak siapa musuh kita. Maka sebab itulah tuan-tuan, orang beriman yakin bahawa sesungguhnya apa yang ada pada Allah lebih baik dan lebih kekal daripada apa yang ada pada manusia. Maka sebab itulah apabila kita melihat semula akan perkara yang digambarkan tadi, maka sudah tentulah kita akan dapat memahami bahawa sesungguhnya ujian yang ada pada hari ini bukan setakat ujian sakit, tetapi sebenarnya ujian takut dalam hati kita. Bukan takut kerana Allah. Dan ujian sayang dalam hati kita. Kita tak sayang Allah, kita sayang dunia lebih daripada kita sayang Allah. Bila kita sayang dunia lebih daripada sayang Allah, maka Allah tinggalkan kita, tuan-tuan. Allah biarkan kita. Kita ingat kita dah okey dah. Aku ada harta, aku ada kerja, aku ada bisnes, aku ada anak, semua aku ada. Semua ada. Rupa-rupanya namanya istidraj. Namanya apa? Istidraj. Istidraj ni apa, tuan-tuan? Istidrajnya Allah membiarkan kita dengan dunia sehingga kita semakin jauh. Akhirnya Allah akan tarik nyawa kita dalam keadaan kita berdosa besar. Akhirnya Allah akan bakar. Allah akan habiskan kita dalam keadaan azab dia. Ini yang kita bimbang. Sebab tu tuan-tuan, orang tanya dengan saya soalan. Adakah COVID-19 ni balak, musibah ataupun apa dia? Apa dia musibah? Sebenarnya COVID-19 ni akan jadi musibah, akan jadi balak sekiranya dia menjauhkan kita daripada Allah. Kita lebih takut kepada COVID-19. Kita lebih takut kepada kehilangan dunia daripada kehilangan Allah, daripada kehilangan Islam, iman. Maka ketika itu COVID-19 menjadi bencana, musibah, balak kepada kita. Tapi sekiranya COVID-19 ini, kesusahan kita, kepayahan kita, menjadikan kita lebih kenal dengan Allah, lebih dekat dengan Allah, lebih kuat muhasabah kita, lebih kuat takarub kita mendekatkan diri dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka COVID-19 bukan musibah. COVID-19 bukan balak dan bencana, tapi COVID-19 adalah jalan untuk kita memperbaiki diri kita, mendapatkan redha Allah, wa ridwanu minallahi akbar, zalika huwal fawzul azim. Redha Allah yang paling besar, itulah kejayaan yang paling agung. Sebab mati, semua mati, tuan-tuan. Tuan-tuan berani cakap, adakah kita berani cakap kita akan hidup sampai tahun depan? Ataupun hidup sampai minggu depan? Ataupun hidup sampai besok pagi? Tak ada orang berani tahu betul-betul dia akan hidup, tuan-tuan. Kita tak tahu pun. Bila mana kita mati? Di mana kita mati? Tak tahu. Tetapi yang penting, kalau kita mati malam ini pun, maka kita mati dalam keadaan kita kembali pada Allah. Maka jadilah COVID-19 ini sebagai nikmat kepada iman. Kenapa nikmat? Mungkin dia hilang sedikit kesusahan. Dia hilang sedikit penderitaan, dia sakit ataupun apa-apa yang kita kata susah tadi. Tetapi susah dia, sakit dia menjadikan dia lebih dekat dengan Allah. Maka itu nikmat yang lebih besar. Sebab itulah sebenarnya Allah sayang pada kita, tuan-tuan. Allah sayang pada kita. Ini sekarang ni Allah sayang pada kita. Sebab tu perkara yang pertama, senjata biologi ini untuk menghilangkan jalan jiwa kita ini, iaitu iman kepada Allah dengan takut kepada murka Allah, kehilangan Allah, dengan takut kepada kehilangan dunia. Maka sebab itulah tuan-tuan, bila kita kehilangan itu hilang, kita kata kebimbangan kepada dunia itu hilang, maka ketika itulah apa pun yang datang pada kita, kita akan rasa aman, rasa dekat dengan Allah. Tuan-tuan, malam ni kalau boleh sebelum tidur, tuan-tuan cuba fikirkan, kalaulah kita mati besok pagi, apa yang kita nak bawa jumpa Allah? Anak-anak kita hidup, harta kita diambil, bisnes kita tak datang, orang lain buat kerja bisnes tu, ada orang sambung. Hutang kita, silap-silap kita kena tanggung dekat dalam kubur. Tuan-tuan, saya nak tanya, apa yang kita nak bawa jumpa Allah kalau kita mati besok?
Maka nombor satu tuan-tuan, yang paling penting sekali, kita nak bawa jumpa Allah apa tuan-tuan? Ialah kita nak bawa jumpa Allah taubat. Ya Allah, ampunkan dosa aku. Ya Allah, aku banyak dosa. Ya Allah, ampunkan dosaku. Ya Allah, kita minta pada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kalaulah Allah izinkan betul-betul besok kita mati, sebelum subuh kita mati. Allah izin sebelum subuh kita meninggal dunia. Ataupun lepas subuh kita meninggal dunia. Maka sekurang-kurang kita kata, Ya Allah, aku tak mampu nak qada solat aku. Aku tak mampu nak baca Quran banyak. Tapi aku hanya mampu bertaubat padamu, Ya Allah. Maka Allah Maha Pengampun. Orang yang bertaubat pada dia, datang pada dia dengan penuh kerendahan hati, tawaduk, tadaruk pada Allah. Minta pada Allah, rasa perlu Allah. Maka orang itu Allah ampunkan. Itu rezeki, tuan. Allahumma inni, Allah makhtim alaina bihusnil khatimah. Ini nombor satu. Jadi sebab tu tuan-tuan, kita nak kena jangan tunggu sampai 2022. 2020 habis. Kan? Kata Bank Dunia. Bank Dunia kata apa? Malaysia dan Thailand akan mengalami kerugian yang besar. Banyak-banyak negara dekat dalam Asia Tenggara ni disebut Malaysia dengan Thailand, tuan-tuan. Negara lain tak sebut. Singapura tak sebut. Indonesia tak sebut. Tapi Malaysia, Thailand sebut. Akan ada kejatuhan KDNK. Tuan-tuan rahmat Allah Ta'ala. Kenapa, tuan-tuan? Wallahu alam. Tapi saya nampak Malaysia dengan Thailand ni mungkin ada special agaknya. Wallahu alam. Nak sebut kat sini, tuan-tuan rahmat Allah, mereka merancang. Untuk kita hilang takut yang sepatutnya kepada takut pada makhluk. Ini nombor satu. Dan kita tunduk pada ketakutan tadi. Jadi sebab tu, tuan, jangan takut dengan COVID-19. Siapa yang takut dengan COVID-19, dia tertipu. Siapa yang takut kehilangan bisnes, dia tertipu. Siapa yang takut bankrupt, dia tertipu. Kita tak perlu takut dengan bankrupt, tuan-tuan. Rezeki Allah dah tetapkan. Tapi yang kita bimbang, Allah Subhanahu Wa Taala dan murka dengan kita sebab kita lalai. Bukanlah bermakna kita tak perlu bekerja. Jangan salah faham, tuan-tuan. Bukanlah makna kita tak perlu cari nafkah. Bukan. Bukan tak perlu bisnes, bukan. Usaha di tangan kita ni, itu adalah perintah Allah. Sebab tu Allah perintah kita naik haji supaya kita ada harta boleh naik haji. Allah perintah kita zakat supaya kita boleh bayar zakat. Ni usaha, itu rukun Islam. Rukun Islam ni fizikal. Syariat ni yang fizikal kita kena buat. Tetapi yang saya sebut ini ialah apa yang ada dalam hati. Itu rukun iman. Rukun iman. Kita jangan takut kehilangan dunia. Sebab dunia ni pasti tinggalkan kita. Kalau kita tak tinggalkan dia, dia tinggalkan kita. Jangan takut kehilangan dunia. Tapi kita takut kehilangan Allah dalam hidup kita. Allah murka pada kita. Allah biarkan kita. Kita jangan takut pada bisnes yang habis. Sebab rezeki Allah dah bagi dah. Ada di kalangan kita yang Allah uji dengan kekayaan. Memang kaya sungguh. Jutawan. Bilioner. Ada yang Allah uji nak makan pun tak ada. Miskin. Tuan-tuan. Bukan kaya dan miskin itu yang terbaik di sisi Allah tadi. Tapi bagaimana kita berhadapan dengan kaya dan miskin. Kalau kita kaya, orang kaya bersyukur, maka Allah sayang dengan dia. Kalau kita miskin, orang miskin yang sabar, maka Allah sayang dengan dia. Dua-dua menang di atas ujian di dunia ini. Orang kaya lalai, Allah tak sayang. Orang miskin kufur, Allah tak sayang. Ini ujian. Nombor satu, COVID-19 ni bukan untuk kita nak tengok sebagai sesuatu yang menjadikan hati kita takut dan jadi pengecut. Sebab apa? Lepas ni akan takut lagi. Saya ada satu artikel, tuan-tuan. InsyaAllah saya akan post nanti. Dan artikel ini telah ditulis oleh Rockefeller Foundation. And telah didedahkan oleh seorang jurnalis. Apa dia sebut, tuan-tuan? Saya nak sebut malam ni. And dia telah tulis artikel ni pada tahun 2010. Mei 2010. Mei 2010 ni, masa kami kena serang dekat atas kapal Mavi Marmara. Mei 2010. And the report was produced by Rockefeller Foundation and Global Business Network. Saya nak dedahkan kepada tuan-tuan. Apa yang ditulis dalam report ini, dia kata apa? Senario for the future of technology and international development. Jadi di dalam kertas kerja ini, panjang ni dia macam buku.
Dia tulis apa? Dia tulis tentang perancangan mereka masa depan. Tetapi dia tulis kat sini macam bisnes. And macam bisnes, macam global business network. Macam kita kata untuk nak buat bisnes lah. Tapi sebenarnya apa yang dia tulis di sini, tuan-tuan? Saya nak cerita sikit je apa yang ada dia tulis kat sini. Antaranya, saya nak gambarkan kepada tuan-tuan. Digambarkan kat sini bagaimana ada 4 senario yang bakal berlaku di masa depan. Dia tulis tahun 2010. Dia tulis tahun 2010. Apakah 4 perkara tersebut? Yang pertama sekali, tuan-tuan, saya nak sebut kat sini, dia sebut ialah lockstep. Lockstep. Lockstep ni macam dengar lockdown. Lockstep. Yang kedua, disebut hack attack. Hack attack. Yang ketiga, clever together. Yang keempat, smart scramble. Ada 4 future scenario yang mereka kata kita akan berhadapan dengannya dengan kajian yang mendalam. Kajian dia mendalam, tuan-tuan. Ada fakta sebagainya. Jadi daripada 4 ni akan berlakulah perkara-perkara yang digambarkan tadi. Antaranya disebut sebagai lockstep. Apa maksud lockstep di sini? Ini dia tulis. Siapa yang tulis itu, tuan? Rockefeller Foundation. Lockstep ni apa? A world of tighter top-down government control. A world, dunia yang ketat top-down daripada pemerintah ke rakyat. Di mana kerajaan menguasai, kontrol. And more authoritarian leadership. Akan menjadi kepimpinan yang bersifat authoritarian, iaitu diktator. With limited innovation, sehingga tidak akan ada productivity, inovasi. Tidak ada perkembangan teknologi. Dan growing citizen pushback. Masyarakat ataupun rakyat akan ditekan. Tidak boleh nak berkembang. Ini maksud lockstep. Jadi ini. Kemudian dia ada hack attack yang kedua. Hack attack ni apa? An economical unstable and shock prone world in which government weaken, criminal thrive and dangerous innovation emerge. Dia kata apa? Hack attack ni maknanya adalah satu keadaan di mana keadaan aman damai, okey, macam mana biasa sebagainya, tiba-tiba diserang. Diserang dengan ekonomi menjadi tidak stabil. Ekonomi menjadi tidak stabil dan digegar. Seluruh dunia akan digegar ekonominya. Sehingga kerajaan menjadi lemah. Kerajaan dunia menjadi lemah. Dan kriminal. Jenayah akan menjadi berkembang. Dan dangerous innovation. Inovasi-inovasi yang berbahaya akan keluar daripada perancangan hack attack ini. Ini semua dari keterangan-keterangan dia. Kalau kita nak bincang satu-satu panjang. Saya nak cuma tengok lockstep saja. Satu je. Apa maksud lockstep ni? Saya nak dedahkan pada tuan-tuan. Ini salah satu nak sebut. Ni bukan konspirasi, tuan. Ni bukan teori konspirasi yang kita cipta, kita tengok. Tak, ini dia tulis. Saya dedahkan apa yang dia rancang. Bila kita dedahkan apa yang dirancang, maknanya apa yang dirancang itu ialah apa yang dia nak dapat, yang nak dibuat. Sebelum keluarnya Al-Masih Dajjal, saya akan cerita sekali. Dia kata lockstep. Saya cakap satu saja. Yang lain tak kemudian. Kalau ada sempat, kita cakap. Lockstep ni dia kata, ialah berkaitan dengan pandemic that the world had been anticipating for years. Pandemic ni, serangan biologi. Maka tulisan ini telah ditulis pada tahun 2010. Tetapi dia telah meramal akan berlaku pandemik, yang mana pandemik itu akan berlaku mengikut apa yang kita nampak sekarang. Apa yang kita nampak sekarang ni, dia dah tulis tahun 2010. Maka dia telah menulis pada tahun 2012 akan berlaku satu pandemik. Saya tak nak pergi detail sangat tahun-tahun tu. Yang itu sebab tak semestinya tahun 2012. Itu semua permainan dia. Tapi saya tengok apakah keadaan yang dia sebut di dalam tulisan dia ni. Dia kata apa? Dia kata yang pertama, virus itu akan lebih ekstrim, virulent dan deadly. Baik, saya contohnya COVID-19. COVID-19 ni, tuan-tuan, daripada kajian yang dibuat oleh saintis daripada China. Mereka telah mengeluarkan satu kajian. Kajian ni bertulis, maknanya kajian ni di akademik. Dia telah menyatakan di dalam COVID-19 ni ada 4 protein
yang telah dimasukkan di dalam coronavirus. Dan 4 protein ini telah menyebabkan dia menjadi virus yang deadly, boleh membunuh. Walaupun dia tidak sehebat seperti SARS yang pertama ataupun MERS. Yang mana SARS dan MERS itu dia punya kemampuan ni, contohnya kalau kita bercakap ni, kita ada virus akan terbang. Dia boleh terbang ke udara, dia pergi ke tempat lain. Maknanya dia boleh pergi jauh. COVID-19 ni dia tak boleh pergi jauh. Dia berat. Kenapa dia berat? Sebab dia ada protein tambahan kat situ. Jadi dia tak boleh terbang jauh. Paling kuat 1 meter je. Kurang lebih lah. Tetapi, ini kajian daripada seorang yang bernama Hakim Abdullah. Salah seorang daripada virologi daripada US. Pakar. Dia CEO kepada Pusat Kajian Virus di US. CEO kepada salah satu government punya ni lah. Dia telah diwawancara dalam satu rancangan TV daripada Korea. Korea wawancara dia. Sebab dia tolong Korea. Korea dah selesai. Baik. Dia kata apa? Dia kata yang pertama, virus ni tidak ada vaksin. Kalau ada vaksin, maka dia perlu dicari, kan? Memerlukan 7 tahun, 10 tahun baru dapat vaksin tu. Kecuali orang yang buat virus ni sahaja yang boleh keluarkan vaksin. Sebab di dalam virus itu ada 4 protein tadi dan ada banyak mutation. Mutation berlaku di peringkat genom, di peringkat genetik RNA dia. Sehingga contohnya, virus yang ada di China dengan virus yang ada di Itali tak sama. Virus yang ada di Itali itu lebih ganas, dia kata. Lebih ganas. Sebab dia telah mutate. Dia mutate dengan cara yang lain sehingga akhirnya apa yang berlaku di Itali sekarang ni menjadi merebak teruk. Ramai sangat yang mati. Puluh ribu mati. Baik. Jadi dia sebut kat sini, dia kata tak ada vaksin. Kalau ada vaksin pun, sesungguhnya vaksin itu hanya berperanan untuk masuk ke dalam badan kita dan dia akan stimulate organ-organ yang ada dalam badan kita ini mengeluarkan hormon dan antibody yang boleh mengalahkan virus. Dia bukan melawan virus, dia akan mengalahkan virus dengan memperkuatkan antibody tertentu yang ada dalam badan kita yang boleh melawan virus tadi. Itu peranan vaksin disebutlah. Tuan-tuan rahmati Allah Taala. Jadi sebenarnya virus COVID-19 ni, walaupun dia tidak seperti SARS yang pertama ataupun MERS, yang mana influenza yang sebelum ini kematiannya banyak sampai 800,000 mati contohnya, kan? Ataupun macam MERS 37% mati. Kalau macam COVID-19 ni hanya 1.4 sehingga 3.4, lebih kurang 3.4% sahaja seluruh dunia yang mati. Maknanya kalau 100 orang kena, 3 orang mati, lebih kurang itulah. Maknanya persen dia tak banyak, tetapi very deadly. Kenapa deadly? Kerana kelebihan virus ini, dia tidak mati dengan mudah. Bila dia, contohnya orang tu ada virus, dia pegang tempat duduk, tempat letak buku ke duduk ke apa sebagainya, maka virus tu boleh berada di situ dengan bergabung dengan bakteria yang ada di situ. Jadi virus ni dia boleh bergabung dengan bakteria yang ada di situ. Bakteria tu menjadi sebagai rumah dia supaya dia boleh bertahan 48 jam ke, 24 jam ke, 3 hari ke di tempat itu. Jadi maknanya bahayanya ialah virus tu masih lagi ada di situ dan hidup. Berbanding dengan influenza yang sebelum ni, dia keluar jauh tapi mati cepat. Jadi dia boleh merebak dengan banyak sebab virus tu masih hidup di mana-mana yang kita pegang. Ini bahayanya. Jadi di dalam tulisan oleh Rockefeller Foundation ini, dia mengatakan akan wujud satu virus yang extremely virulent and deadly. Kemudian even the most pandemic prepared nation will quickly overwhelmed. Negara yang paling bersedia pun akan terkena dengan virus tersebut. Dan dia akan infected, dia kata nearly hampir 20% daripada global population. Ini ditulis lah. Ditulis. Dia akan membunuh banyak dan sebagainya. Baik, kita tengok apa yang berlaku. Apa berlaku bila virus datang. The pandemic also had a deadly effect on economy. Jadi kita lihat, mereka menulis di sini, apabila berlaku pandemik, penyebaran virus ke seluruh dunia ini, maka dia akan melakukan satu deadly effect, satu kesan yang membunuh kepada ekonomi. International mobility
international mobility, pergerakan antarabangsa daripada kalangan manusia dan juga barang-barang akan terhenti. Kemudian debilitating industries like tourism. Perusahaan-perusahaan seperti tourism akan diputuskan. Sehinggalah dia kata locally, normally perusahaan-perusahaan tempatan juga akan menjadi rosak. Kemudian disebut juga pandemik ini akan pergi ke tempat-tempat yang ada, termasuklah Afrika, South Asia, Central America, dan dia akan bergerak seperti wildfire, seperti kebakaran hutan yang besar, yang liar. Dan di sini disebut sini kan negara-negara develop seperti Amerika juga akan terjejas dengan teruk. Disebut kan. Akan menjadi sesuatu yang terjejas. Dan kemudian di sinilah kita lihat disebut yang menarik kat sini dia kata apa? Kan, a few countries did fare better. Ada negara-negara yang akan menghadapi dengan baik seperti China in particular. Disebut China. The Chinese government quick imposition and enforcement of mandatory quarantine for all citizens, as well as it instant and near hermetic sealing of all the borders. China ni dia akan buat semua tu sehingga dia boleh tutup penyebaran tadi, dan dia akan menyelamatkan save million of life. Dia kena 80,000 orang. Sekarang ni 80,000 orang, 81,000 orang. Kita dapati hampir semua sembuh. Dan telah stop, terberhenti. Jadi China disebut kat sini China. Tuan-tuan. Dia boleh sebut China. Ini tahun 2010 ni. Baik. Dan the China government was not the only one that took extreme measures to protect its citizen from its and exposure. Adalah lagi disebut dengan negara-negara lain. Nak sebut kat sini tuan-tuan. Apabila dia membincangkan tentang lock step tadi, maka dia membincangkan tentang apa yang berlaku pada hari ini. Termasuklah dia kata restriction. Contohnya setiap orang akan dipaksa memakai mask. Semua orang kena pakai mask. Macam kita hari ini. Semua orang akan disemak body temperature. Akan tengok body temperature. Tadi saya nak pergi kedai pun sebelum masuk dia tembak dulu body temperature. Kedai biasa, bukan kedai canggih-canggih, kedai biasa. Semua cek dia kata. Nak masuk ke supermarket, nak masuk ke train, semua cek. Maknanya segala yang berlaku pada hari ini dia dah sebut 2010 saya. Jadi apa yang saya nak gambarkan di sini tuan-tuan rahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Saya nak gambar kepada tuan-tuan rahmati Allah bahawa segala yang berlaku sekiranya besar, sebagaimana digambarkan oleh Winston Churchill, juga digambarkan oleh Roosevelt, Presiden UK, Presiden Britain, Presiden Amerika. Dia kata apa? Sekiranya ada sesuatu yang besar berlaku, maka dari sudut politiknya dia tidak ada sesuatu yang tidak sengaja. Semuanya dirancang. Ini kata-kata presiden-presiden yang memimpin Britain, yang memimpin Amerika. Jadi dia kata macam itu. Henry Kissinger kata apa? Henry Kissinger kata, if you cannot hear the drum of war. Pada tahun 2011. 2011 dia dah cakap dah. Tadi tu 2010, ni 2011. Kalau kamu tak dengar pukulan gendang perang, the drum of war, you must be deaf. Kamu ni adalah orang yang pekak. Ini kata Henry Kissinger. Ya, sebab itu tuan-tuan rahmati Allah Subhanahu Wa Taala, apakah yang sedang mereka rancang pada hari ini? Mereka sedang merancang untuk melakukan perkara-perkara yang besar. Antaranya ialah mereka merancang untuk menguasai kepimpinan dunia. Macam mana mereka nak menguasai kepimpinan dunia tuan-tuan? Saya ulang sikit apa yang saya sebut semalam kemarin. Bahawa kita lihat bagaimana sekarang ini kan, 3 negara yang menjadi contoh. Bukan 3 negara, 3 kepimpinan contoh dunia. Maknanya rakyat orang dunia ni, satu dunia ni tengok ni 3 ni. 4 lah, tapi 3 ni yang nampak. Yang pertama sekali demokrasi, sistem demokrasi. Demokrasi ni kat mana? Amerika. Kepalanya lah, kata dia lah yang terbaik lah. Demokrasi ni sama ada demokrasi kapitalis ataupun demokrasi liberal kapitalis. Macam Malaysia, demokrasi liberal kapitalis. Macam Amerika, demokrasi kapitalis. Jadi, tapi puncanya ialah demokrasi. Yang kedua, sistem kepimpinan yang berbentuk union, seperti European Union. Ni European Union ni satu sistem yang
menjadi pemerhatian satu dunia tengok macam mana European ni bagus tak bagus. Yang ketiga, dictatorship ataupun authoritarian and capitalist seperti China, Hungary dan Singapura. Jadi Singapura pun sebenarnya bukan demokrasi, bukan republik, tapi dia authoritarian sebab dia ada diktator juga kat situ. Ini adalah ulasan daripada penganalisan antarabangsa. Jadi yang pertama demokrasi, yang kedua union, European Union, African Union yang akan dibuat dan sebagainya. Yang ketiga ialah diktator, authoritarian, kapitalis seperti China. So 3 kepimpinan ini menjadi model yang dilihat oleh masyarakat dunia. Yang selain itu kecil-kecil je lah, macam Turki taklah sehebat macam yang ni. Malaysia taklah sehebat ni. Malaysia ni demokrasi kita sebut terpimpin, ada raja kan. Baik. Jadi nak sebut kat sini, tiga ni kena attack. Tiga kena attack. China kena attack. Akhirnya China menunjukkan kekuatan dia oleh kerana dia ada authority, dia boleh mengarah, maka dia telah berjaya mengawal serangan biologi ini. Dikatakan serangan biologi lah. Yang kedua, Eropah sampai sekarang tak boleh nak lepas lagi. Itali makin naik, Spanyol makin naik dan sebagainya. Jadi kesatuan Union pecah belah. Itali minta tolong dengan negara-negara sekitar tutup. Jerman tutup, tak mau dah ekspor. Dia nak tengok diri dia sendiri. Jadi akhirnya kesatuan Union, European Union nampak macam seperti tidak berjaya kepimpinannya. Ini diperhatikan oleh masyarakat dunia. Yang ketiga ialah Amerika. Amerika hari ini telah sampai lebih daripada 164,000 orang infected by coronavirus. 164,000 lebih. Yang matinya dah mencapai 3,300 orang, lebih daripada China. Sekarang nombor 1 Amerika. Jadi apa yang kita nampak? Saya nak sebut kat sini. Sebagaimana kajian yang dibuat oleh Syekh Imran Hussein dan juga beberapa orang kajian lain. Kita melihat sekarang ni adalah waktu dan masa untuk berlaku satu pertukaran kepimpinan dunia yang baru. Dipanggil the new world order. Dunia yang baru, yang mana dunia itu akan mengambil satu kepimpinan yang lain daripada yang ada sekarang. Yang lain sikit daripada yang ada. Yang lebih baiklah daripada yang ada sekarang. Jadi itu teorinya macam itu. Jadi kita lihat kepimpinan yang macam mana yang mereka nak. Tuan-tuan rahmati Allah SWT, saya nak sebut pada tuan-tuan, pada tahun 2019, pada masa itu pada bulan September, saya nak refer sini, bulan September 25, 26, 27 telah berlaku satu conference, satu convention yang telah dihadiri oleh 70 negara. Dan kemudian telah dihadiri juga oleh wakil-wakil daripada seluruh dunia, agama-agama yang ada. Maka wakil-wakil agama ini telah sign, termasuk wakil Islam, telah sign setuju. Dan wakil 70 negara juga telah sign dan setuju. United Nations ada 193 negara. Tetapi yang ini ada 70 negara. Telah bersetuju untuk membina satu tempat yang akan menjadi fokus dan focal kepada dunia. Itu dah disebut sebagai the third temple yang akan berada di atas Baitul Maqdis. Maka mereka telah bersetuju. Maka sekarang ini, dalam keadaan kita tengah sibuk-sibuk dengan coronavirus ni, dia mengata tempat dah tak fikir dah masalah Baitul Maqdis, masalah apa tak fikir dah. Mereka secara intensif telah pun menyusun untuk membina third temple tadi di atas runtuhan Baitul Maqdis. Malahan beberapa berita breaking news telah pun mereka isytiharkan secara terang-terang bahawa mereka akan mengadakan sembelihan lembu merah, anak lembu merah 2 tahun umur, umur dia 3 tahun, akan disembelih pada tahun 2021. Disebut dalam dia punya surat khabar. Dah clear dah, jelas. Kemudian dia punya padri-padri dia punya rahib-rahib dia telah menyatakan bahawa masalah coronavirus, masalah ekonomi, masalah semua sekali yang ada di atas muka bumi ini adalah balak yang hanya boleh diselesaikan oleh Malik Messiah ataupun Al-Masih yang dia nanti-nanti. Maka dia kata, sekarang ni Al-Masih dah nak keluar. Ini adalah ceramah-ceramah daripada Israel dan daripada padri-padri Kristian evangelis seluruh dunia.
mereka menyatakan raja dah nak keluar dah. Dan coronavirus ini akan menjadi sebagai satu tanda bahawa raja tadi akan menjadi sebagai orang yang akan memimpin dunia. Tuan-tuan rahmati Allah SWT, maka apa maknanya di sini? Kita sedang sibuk dengan coronavirus, nak keluar tak boleh, nak demonstrasi Gaza kena bom pun tak boleh, apa nak buat pun tak boleh. Mereka sedang menyusun untuk pembinaan the Third Temple. Apa signifikan Third Temple ini? Third Temple ini adalah sebagai satu syarat untuk keluarnya Malik Messiah ataupun yang digambarkan sebagai Al-Masih Dajjal mengikut perancangan Zionis Israel. Jadi mereka akan membina temple ini dalam masa setahun dua. Mereka rancang, mereka plan tahun 2021 akan terbina, 2022 mereka nak menguasai dunia. Itu perancangan mereka. Ini bukan ramalan, ini perancangan mereka. Jadi apabila mereka merancang begitu, tuan-tuan, kita dah masuk 2020 ni, nak habis dah 2020, tak lama lagi nak Ramadan nak habis dah. Tuan-tuan rahmati Allah SWT, maka sekiranya Allah izin perancangan itu benar-benar berlaku, akan berlaku satu pertukaran kepimpinan dunia, the Third World Order, dan kita tak tahu sejauh mana dia akan buat pada kita. Yang kita tahu daripada hadis-hadis Nabi, sekiranya Allah izin berlaku pertukaran kepimpinan yang ketiga ini, maka orang Islam akan dihentam habis-habisan. Maka tuan-tuan, dalam laporan yang dibuat oleh Rockefeller Foundation tadi, dia kata apa tahu? Dia kata lockstep yang bawah-bawah, dia kata kita akan menyangka habis daripada pandemik ini, rakyat akan menyangka habis pandemik ini kita dah selesai, habis dah kembali normal. Tetapi dia kata keadaan akan berubah. Macam mana berubah? Dia kata manusia tidak akan rasa secure. Bila keluar daripada rumah masing-masing tak rasa secure, maka dia akan meminta supaya pihak kerajaan ataupun pihak berkuasa dunia untuk mengawal tentang perkara ini. Maka walaupun dah tak ada pandemik dah tak ada virus dah, tapi manusia yang ada tu akan dengan rela untuk diri mereka itu duduk di bawah surveillance, di bawah pengawasan, di bawah kena buat laporan, kena buat contohnya nak check temperature, nak buat suntikan, semua akan rela hati. Kenapa? Kerana mereka tak mahu dah pandemik ini berlaku. Maka di dalam buku ini disebut apabila berlakunya kita kata dah selesai dah, maka dia bukan semakin longgar, semakin ringan, tapi dia akan menjadi seberat-berat, akhirnya akan menjadi totalitarian, akan menjadi satu kepimpinan yang dikuasai oleh one world government. Tapi dalam buku ni dia tak tulislah one world government, saya tambahlah. Tapi nak sebut sini, hala tujunya ialah ke arah situ. Jadi mereka akan kacau ekonomi. InsyaAllah saya akan sentuh besok sikit. Mereka akan kacau ekonomi, macam mana dikacau, dan kemudian mereka akan kacau kepimpinan-kepimpinan dunia yang mula tidak dipercayai oleh rakyat mereka masing-masing. Ini perancangan mereka, tuan-tuan, macam mana berlaku, wallahu alam. Tapi nak sebut itulah apa yang saya tengok, perancangan yang mereka tulis, yang mereka bukukan, yang mereka jadikan sebagai panduan. Ada satu lagi paper yang saya tak sebut di sini, ialah Security Memorandum of Security daripada Amerika, dipanggil United States Security Memorandum 200. Kalau tuan-tuan nak tengok dekat dalam internet pun ada. Itu berkenaan apa yang mereka tulis pada tahun 1974 berkenaan perancangan mereka macam mana security pada tahun 2020 ke atas ni. Ataupun pada tahun yang pada 20 ke atas sampai 2030 sampai 20 ke depan lah. Macam mana? Jadi dia antaranya yang disebut ialah depopulation, mereka akan mengurangkan populasi masyarakat dunia. Itu antara yang ditulis. Dan benda ini classified. Sehinggalah pada tahun 1989 baru dia declassified. Sebelum ni tak classified. Yang ini pun sebenarnya confidential, laporan ni, tapi setelah lebih banyak masa ni baru dia declassified, baru kita dapat. Jadi sebelum ni tak dapat sebab dia classified. Jadi daripada apabila mereka mendedahkan ni, kenapa mereka mendedahkan ni, tuan-tuan? Adakah mereka suruh kita supaya perancangan mereka digagal? Yang pertama, dia mendedahkan perancangan dia kerana mereka dah yakin perancangan itu akan berlaku on time.
Mereka yakin kita dah tak boleh buat apa dah. Itu keyakinan mereka. Maknanya didedahkan supaya kan, sebab mereka yakin mereka dah boleh on dah. Maknanya kalau Dajjal nak keluar sekian-sekian, dia dah boleh on dah. Sebab dia dah yakin. Sebab tu dia boleh dia boleh keluarkan. Dia tidak confidential dah. Yang kedua, sebagai satu bahan untuk orang manusia dunia ni yang mengkaji, yang memimpin dunia ni mengkaji, nampak perancangan dia. Nampak perancangan dia. Oh, rupa-rupanya mereka nak buat begini, begini, begini. Maka mereka yang ada di dunia ni, yang bukan Islam, mereka ni tak ada kekuatan. Maka dia kata, kita kena ikut, kita kena follow. Kita kena bersama. Kalau tidak, kita habis. Sebab mereka tidak ada Allah. Mereka tak ada Islam. Mereka tidak ada kekuatan. Sebab tu didedahkan. Jadi, didedahkan ni, bukan kerana mereka tak sengaja ke tak. Memang sengaja. Dan kita pun tahu didedahkan sengaja. Malahan sekarang ini tuan-tuan, nak sebut kat sini. Bagi kita pula, sebenarnya pendedahan peranan perancangan-perancangan mereka ni, ini bukan konspirasi. Ini bukan konspirasi. Ini adalah mereka dedahkan. Bila mereka dedahkan perancangan-perancangan ini, apa maknanya? Maknanya ialah Allah Subhanahu Wa Taala memberitahu kita dengan hadis-hadis Rasul, dengan ayat-ayat Allah, dengan persiapan iman, takwa, ihsan, tarbiyah, dakwah dan jihad tadi. Maka bila kita tahu perancangan ini, kita boleh menyusunnya semaksima yang kita boleh buat. Sehingga akhirnya insya-Allah, wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Mereka rancang, Allah juga merancang. Dan Allah maha hebat dalam perancangan. Allah akan bagi kemenangan kepada orang yang beriman. Jadi sebab tu saya melihat positif. Walaupun kita nampak macam mana nak buat ni, dah berapa hari je. Berapa hari lagi dia nak buat. Contoh tuan-tuan, dia nak buat apa ni, economic start. Saya akan cerita minggu besok. Economic start. Dia nakkan big economic start. Dia nakkan revamp semula ekonomi. Oh, habis kita tuan-tuan. Sebab tu sekarang ni tuan-tuan, jangan panik membeli. Jangan membeli banyak, simpan banyak. Maknanya kita banyakkan saving. Sebab perjalanan kita masih jauh. Dia bukan 6 bulan ni. Mungkin setahun setengah, mungkin 2 tahun. Wallahualam, kita tak tahu. Sebab tu berjimat-jimat. Rasul suruh kita berjimat cermat. Rasul suruh kita supaya simpan untuk kecemasan. Rasul suruh kita berjaga-jaga. Tapi dalam kita bersimpan tu jangan lokek. Jangan lokek pula. Infak. Infak tu barakah. Kena infak juga. Jangan kita simpan untuk diri kita. Kita ingat simpan kita dapat. Tak. Kita kena infak. Infak untuk jalan Allah. Siapa yang infak jalan Allah, Allah akan bagi barakah pada dia. Mungkin selalu dia perlu RM1,000 untuk dia makan. Sekarang ni mungkin dia perlu RM100 dah cukup dah. Lebih daripada cukup. Itu barakah. Jadi sebab tu tuan-tuan, jangan membazir. Dekatkan diri kita dengan Allah. Saya minta tuan-tuan banyakkan beristighfar pada Allah, berzikir. InsyaAllah besok saya akan sambung macam mana amalan-amalan yang kita nak buat untuk kita memperkuatkan diri kita tadi menghadapi fitnah Duhaimah ini. Kita akan bincang sikit amalan yang Rasul sebut, ulama-ulama haraki sebut, ulama-ulama tasawuf sebut. Kita akan gabungkan haraki dan tasawuf. Kita akan gabungkan juga ulama-ulama dakwah. Jadi akhir kita gabungkan semua tu, insya-Allah apa yang sunnah Rasul ni kita akan buat sama-sama. Mudah-mudahan Allah masukkan kita dalam kumpulan orang yang soleh, yang baik, yang mahdiyin, yang mendapat hidayah. Aku li qali hadza, astaghfirullahalazim. Minta maaf tuan-tuan, masa pun saya nampak dah pukul 11 ni. Saya minta maaf banyak-banyak. Insya-Allah mudah-mudahan Allah mengampunkan dosa kita. Tolonglah doakan sama kita kerana keadaan semakin genting. Bukan genting sebab ujian yang besar, tapi genting ni kan kita ni lemah. Kita ni lemah, ujian besar nak datang. Bukan ujian besar tu tuan-tuan. Allah akan tolong kita. Kita ni bimbang, kita tertinggal. Itulah saya sebut keadaan genting. Kita banyak lemah, banyak kurang. Kita semayang pun tak khusyuk. Zikir pun kelang kabut. Quran pun tinggal. Macam manalah kita nak berhadapan dengan ujian yang besar. Yang sahabat-sahabat dulu ngeri mendengarnya. Yang Rasulullah SAW sebut, kalau aku ada, aku akan duduk kat depan. Maknanya besarnya fitnah itu. Jadi insya-Allah mudah-mudahan majlis kita yang kita cuba buat pada malam-malam ini, kita akan jadi sebagai asbab untuk Allah memberikan kekuatan pada kita, insya-Allah. Kita tangguh dengan kita membaca doa Rabitah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi baraka wasallam. A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma innaka ta'lam anna hadhihi alqulub qad istamat ala muhabbatik wa taqat ala ta'atik wa tawahadat ala da'watik
وتعهدت على نصرة شريعتك فوثق اللهم رابطتها وأدم مدها واهدها سبلها واملأها بنورك الذي لا يخبو واشرح صدورها بفيض الإيمان بك وجميل التوكل عليك وأهيها بمعرفتك وأمتها على شاتي في سبيلك يا الله إنك نعم المولى ونعم النصير. اللهم اختم علينا يا الله بحسن الخاتمة ولا تختم علينا يا الله بسوء الخاتمة. اللهم ارزقنا توبة نصوحا قبل الموت. اللهم ارزقنا توبة نصوحا قبل الموت. اللهم ارزقنا توبة نصوحا قبل الموت. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب جهنم. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب القبر. اللهم إنا نعوذ بك من فتنة المحيا والممات. اللهم إنا نعوذ بك من فتنة المسيح الدجال. اللهم إنا نعوذ بك من المأسم والمغرم. Ya Allah, Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, ampunikanlah dosa-dosa kami. Ampunikanlah dosa kedua ibu bapa kami. Ampunikanlah dosa sekalian guru-guru kami. Ampunikanlah dosa sekalian saudara-saudara kami. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, ampunikanlah kami, Ya Allah. Hidupkanlah hati kami dengan iman. Hidupkanlah hati kami dengan taqwa. Hidupkanlah hati kami dengan ihsan, Ya Allah. Kasihanilah kami, Ya Allah. Rahmati kami, Ya Allah. Kami banyak dosa, Ya Allah. Kami banyak kelemahan, Ya Allah. Kami banyak keaiban, Ya Allah. Bantulah kami, berilah hidayah kepada kami. Ya Rahman, Ya Rahim, sesungguhnya kami akan berhadapan dengan fitnah yang besar, ujian yang besar. Ya Allah, masukkanlah kami dalam golongan orang yang al-mahdiyin, orang yang mendapat hidayah perjalanmu, Ya Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana ighfir lana dhunubana wa israfana fi amrina wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka 'ala kulli syai'in qadir. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imaman. Rabbana atina fid dunya hasanah وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل دعاءنا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا الله إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Tolong doa untuk kami semua ya insya-Allah. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.